Okey, Kita mulakan majlis kita pada hari ini ya. Ya. Cikgu dah record ya? Ya, saya dah mula rekod. Okey. Okey, selamat pagi saya ucapkan kepada guru-guru dan murid-murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Negeri Sembilan. Seremban kan ni? SMK Ya. Puteri Seremban Negeri Sembilan. Sekolah yang selalu saya lalui apabila saya menyampaikan seminar di sekolah SCS. Saya pernah pergi ke sekolah SCS, sekolah Chonghua dan beberapa buah sekolah lagi di sana. Okey, dan tanpa membuang masa kita akan mulakan. Cuaca pada hari ini diharapkan baik, tidak mengganggu pengajaran kita ataupun talian kita pada hari ini. Beberapa konsep yang akan saya masuk pada hari ini ya. Setiap 30 minit ada satu transisi konsep. Yang pertama dari segi format peperiksaan, cikgu akan nyatakan, cikgu akan sampaikan format peperiksaan dalam masa 30 minit yang awal. Kemudian 30 minit selepas itu, cikgu akan bincangkan format-format peperiksaan ataupun karangan-karangan pelbagai format ya yang berkemungkinan diuji dalam kertas SPM nanti. Kemudian 30 minit selepas itu cikgu akan bincangkan teknik penulisan pendahuluan, isi penting dan juga penutupan karangan sebagaimana yang dicadangkan dalam buku teks juga. Kalau kita menggunakan buku teks sebagai rakan rujukan kita ataupun rakan rujuk kita di sekolah, apabila kita tak tahu, orang pertama kita rujuk ialah cikgu. Betul tak? Cikgu ini macam mana? Cikgu ini macam mana? Apabila kita berada dalam keadaan pembelajaran kendiri ya, kita harus menggunakan buku teks sebagai rujukan utama selain talian hayat kita iaitu guru kita yang menjawab WhatsApp kita ataupun mesej kita dalam grup dan sebagainya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang akan membantu kita sewaktu menjawab apa-apa soalan dan menghadapi apa-apa saja cabarannya. Dan pada 30 minit yang terakhir, cikgu akan masuk bahagian kesilapan umum dalam karangan. Ini penting ya. Murid dah siap tulis karangan, tapi dia tak tahu di mana silapnya. Murid dah siap tulis karangan, tapi tak tahu mengapa dia tak dapat markah yang cemerlang dan sebagainya kan. Cikgu ulang pada segmen pertama, cikgu akan masuk pada bahagian format SPM. Yang kedua berkaitan dengan format karangan, okey, karangan berformat. Yang ketiga berkaitan dengan teknik dan yang keempat berkaitan dengan kesilapan umum. Okey, kesilapan umum ni orang kata alang-alang kita belajar karangan, kita pun belajar tata bahasa lah. Okey, ada apa-apa soalan jangan simpan di dalam hati. Kita mesti utarakan soalan itu. Cuba bayangkan kalau kita ada kemusykilan, kita ada perasaan was-was terhadap sesuatu, tapi kita tak berani tanya. Adakah kita akan simpan sampai saat-saat kita nak melangkah masuk ke dalam Dewan Peperiksaan? Cuba bayangkan, apa perasaan waktu itu? Kebimbangan murid yang terkumpul itu akan menyebabkan kita berasa bimbang, panik dan seterusnya. Dan akhirnya apabila kita memasuki Dewan Peperiksaan itu, kita akan berasa, alamak, kenapa aku tak tanya cikgu? Alamak, kenapa aku tak dapatkan kepastian kan? Oleh sebab itu, dapatkan kepastian supaya kita sama-sama dapat menimba pelbagai jenis ilmu. Okey? Baik, kita tanpa membuang masa, cikgu akan memperkenalkan 18 tema dalam subjek Bahasa Melayu yang perlu diketahui oleh pelajar. Pertama, kenapa 18 tema ini perlu diketahui? Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan murid pada hari ini kurang membaca. Apabila tidak membaca, mereka tidak tahu akan sesuatu topik yang dibincangkan ataupun ditanyakan dalam soalan. Apabila tidak membaca dan tidak mengetahui topik yang dibincangkan, maka jawapan yang diberi itu jawapan kurang selamat. Kurang selamat dari segi apa? Isi yang hanya
orang kata isi yang menjawab tugasan tetapi tidak menjurus ke arah jawapan yang tepat. Okey ya. Dulu banyak pelajar suka menulis. Contohnya kerajaan haruslah mengadakan kempen untuk mengatasi masalah ini. Kempen apa? Betul tak? Kalau mengatasi kempen diterima, tetapi kempen apa? Apa nama kempen tersebut yang dijalankan oleh kerajaan? Jika ada nama kempen itu, maka jawapan kamu akan menjadi lebih tepat daripada pelajar yang menulis kempen sahaja. Nampak? Itu bezanya karangan cemerlang atas dan cemerlang bawah. Contohnya, kalau cemerlang, dia ada dua jenis ya, menjawab tugasan. Satu lagi lah menjawab tugasan dengan tepat. Betul. Dan pemeriksa akan bezakan. Oh, yang mana ada membaca surat khabar, yang mana ada ilmu pengetahuan. Dia dapat membuktikan ilmu pengetahuannya. Okey ya. Baik, cikgu akan terus mulakan pada slot yang pertama kita berkaitan dengan tema-tema kita. Tema pertama yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah tema, kalau pelajar dapat, pelajar salin ya, kalau nampak di bawah ni, tema kesihatan dan kebersihan. Ini penting. Tema kesihatan dan kebersihan. Bermakna, kalau saya seorang pelajar yang nak cemerlang dalam SPM, apa yang saya buat? Saya beli 18 folder. Okey ya. Saya beli 18. Ini juga saya lakukan sewaktu saya mengajar murid-murid saya. Okey. Saya beli 18 folder. Okey, 18 file contohnya file-file yang orang kata boleh kita masukkan nota dan sebagainya lah. Setiap file kita buat satu tema. Tajuknya lah tema tersebut. Contoh file pertama, tema kesihatan dan kebersihan. Okey, kesihatan dan kebersihan. Okey. Kemudian file yang kedua, file yang kedua kita buat file bertajuk File bertajuk keselamatan. Nampak tak? Perpaduan kebudayaan dan kesenian estetika, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan, sains, teknologi dan inovasi. Mana dah dapat ni bahagian-bahan ni? Bahan-bahan ini ada dalam DSKP. Okey? Ada dalam dokumen standard pembelajaran kita, DSKP kita, dan murid-murid juga harus tahu sebenarnya dalam buku teks. Pada bahagian awal, pada bahagian depan buku teks juga ada diberikan tajuk-tajuk ataupun tema-tema yang berkaitan. Nanti kita akan kaji sama-sama lah, ini penting ya. Kenapa ya kita perlu tahu kalau ada 18 file. Contohnya saya terbaca berita tentang apa tu? Tentang perpaduan, maka saya scan ataupun saya print, saya masukkan dalam file perpaduan tu. Nampak tak? Kemudian saya nak apabila terbaca tentang semangat cinta akan negara, maka saya masukkan dalam file kelima, semangat cinta akan negara. Sewaktu saya nak tulis karangan cinta akan negara tu, saya boleh keluarkan file itu, kemudian saya lihat apakah informasi yang ada dalam file itu yang dapat saya gunakan dalam penulisan. Nampak tak? Dengan cara ini kita membuat apa? Rujukan ilmiah. Apabila kita buat rujukan ilmiah ataupun orang kata knowledge reference, kata orang kan, cakap orang putih sikit lah. Oleh sebab itu, kita buat rujukan ilmiah ni supaya fakta-fakta yang penting yang pernah disampaikan oleh seseorang individu itu kita masukkan dalam karangan, kita petik namanya, maka kita pinjam kuasa daripada orang-orang hebat seperti ini untuk meningkatkan kualiti karangan kita. Okey, setakat ini faham tak? Ada soalan nak tanya saya? Setakat ini okey tak? Adakah saya terlalu laju, cikgu? Okey ya. Baik, kalau tidak, kalau tak ada masalah, cikgu akan teruskan. Murid yang tak sempat boleh snap gambar slide ini untuk dijadikan sebagai panduannya. Baik, kita akan teruskan dengan tema yang ke-7. Okey, tema yang ke-7 yang perlu dikuasai oleh pelajar. Sebab apa? Ni orang kata tema alam sekitar, teknologi hijau, pertanian, ekonomi, pelancongan, nampak tak? Sejarah dan warisan, sukan dan rekreasi ya. Nampak? Tema-tema ini perlu dikuasai oleh pelajar. Kalau terbaca pantun tentang tema pelancongan, maka kita gunting pantun itu, kita tampal pada kertas A4, kita masukkan dalam fail pelancongan. Nampak tak? Kalau kita terbaca atau ternampak iklan
dalam media sosial ataupun dalam mana-mana bahagian saja. Tak kisahlah iklan ke, dialog ke, fakta ke, berita ke, laporan ke, artikel, rencana, wawancara, sajak, puisi ataupun puisi tradisional, pantun, syair, gurindam dan sebagainya yang ada kaitan dengan tema-tema ini, tangkap, masukkan dalam fail ilmiah kita. Apabila kita menulis karangan, kita beritahu saya beritahu awak, sediakan payung sebelum hujan ni ialah satu peribahasa yang maha penting kepada kita. Hari ini kita belum menduduki peperiksaan, belum menulis sesuatu karangan yang kita tak tahu, maka kita tak ada masalah. Satu hari nanti apabila kita berhadapan dengan satu topik yang kita tak pandai, tetapi dengan adanya fail-fail ini, kita akan ada ilmu pengetahuan untuk menjawabnya. Okey ya? Saya tidak mahu pelajar menyesal. Sebab apa? Sambil kita menyediakan fail pembelajaran kendiri ini berdasarkan tema, sebab subjek bahasa Melayu ini adalah subjek yang merentas kurikulum, melibatkan pelbagai topik. Apatah lagi murid-murid pada hari ini menghadapi pelbagai cabaran ya dalam menghadapi peperiksaan pelbagai format, tambah-tambah lagi dengan format baharu ini. Oleh sebab itu, cari bahan-bahan berkaitan dengan berdasarkan tema yang berkaitan, masukkan dalam folder, cikgu yakin kamu tak akan menyesal. Okey, kemudian semestinya kita ada topik berkaitan dengan perindustrian, pendidikan, bahasa dan kesusasteraan, kerjaya dan juga integriti. Kerjaya amat ditekankan dalam format baharu ini kerana kerana kurikulum yang terbaru ini adalah penting untuk menyediakan pelajar menghadapi persaingan dunia kerjaya. Sebelum kita berkerjaya, kita mesti ada ilmu pengetahuan, kita ada banyak persediaan dan sebagainya, sehingga satu domain kerjaya diwujudkan dalam peperiksaan itu, terutamanya kertas penulisan, mesti ada sebab. Sebab apa? Untuk menyediakan kalian menghadapi kertas peperiksaan. Okey ya. Dan akhirnya yang ke-18 ialah pentadbiran dan politik. Pentadbiran dan politik. Okey, ada 18 tema yang perlu dikuasai oleh pelajar. Baik. Baik, kita akan teruskan dengan yang ini untuk guru-guru ya sebenarnya. Sekarang saya masuk pada bahagian format teruslah. Okey. Untuk murid-murid ya, pentaksiran bahasa Melayu ada 4 kertas utama. Hari ini kita bincang kemahiran menulis iaitu 1103 palang 1. Okey. Kemahiran menulis ialah kemahiran paling tinggi ya dalam orang kata sukatan pelajaran. Oleh sebab itu kita mesti mempunyai asas bahasa yang baik, pengetahuan yang tinggi dan juga banyak membuat persediaan untuk menghadapi cabaran soalan seperti ini. Okey. Baik, kita akan teruskan dengan perkara yang seterusnya. Jika ada apa-apa soalan, pelajar boleh bertanya kepada saya ya. Baik, kita teruskan. Kertas 1 dinamakan sebagai ujian bertulis, kertas 2 juga ujian bertulis. Okey. Kertas 1 ada 2 bahagian iaitu subjektif respons terhad. Satu lagi lah subjektif respons terbuka. Apakah itu bermakna subjektif? Subjektif bermakna apa-apa yang ditulis oleh calon, bermakna subjek untuk yang untuk dicernakan oleh pemeriksa ataupun untuk dinilai oleh pemeriksa. Okey ya. So bermakna satu lagi perkara yang perlu diketahui oleh pelajar ialah berkaitan dengan respons terhad dengan respons terbuka. Apa bezanya respons terhad dan juga respons terbuka? Kalau respon terhad ialah kertas 1 bahagian A, iaitu karangan bahan rangsangan, iaitu respons yang diberikan oleh murid terhad pada bahan yang rangsangan yang diberikan. Bermakna pelajar-pelajar sudah ditentukan sesuatu tema, sesuatu topik, sesuatu idea yang diberikan dan perkembangan isi itu menguji sintaksis dan juga morfologi pelajar, iaitu menguji bahasa pelajar dan menguji pelajar menghuraikan idea yang diberikan.
Okey ya. Bagi bahagian B pula, ini berat sikit ya. Bahagian B pula, pelajar tidak diberikan apa-apa idea. Kadang-kala, okey, kadang-kala dalam bahan rangsangan tu ada idea diberikan, okey. Kadang-kala ataupun kebanyakan soalan itu tidak diberikan idea, tetapi pelajar harus memberikan idea sendiri secara terbuka. Okey, so respons terbuka bermakna pemeriksa kertas menerima apa-apa sahaja jawapan daripada pelajar secara terbuka, tetapi haruslah melintasi respons logik dan rasional. Betul tak? Walaupun idea pelajar akan diterima kalau betul, tetapi pastikan ada logik dan rasionalnya. Bermakna bahagian A dan bahagian B ujiannya berbeza. Satu, menguji anda menghuraikan idea yang diberikan. Satu lagi, menguji anda sama ada dapat menyampaikan idea sekaligus menghuraikan idea dan menentukan bahawa idea yang anda huraikan itu idea yang tepat. Okey, so setakat ini respons tertahat dan juga terbuka. Ada soalan nak tanya saya? Okey, ada apa-apa soalan nak bertanya kepada saya setakat ini? Faham. Okey, faham ya? Okey, tiada soalan. Kalau tak ada soalan, syabaslah. Selamat saya. Okey, tanpa membuang masa, kita akan masuk pada bahagian yang seterusnya. Kita akan masuk pada bahagian yang kedua pula, iaitu sekarang kita masuk pada bilangan soalan. Murid akan tahu. Murid sepatutnya dah tahu. Murid sepatutnya hendak tahu, wajib tahu, mesti tahu, iaitu apakah bilangan soalan yang perlu ditulis oleh pelajar. Pertama, pada bahagian A, okey, hanya ada satu soalan, okey, pada bahagian A, satu soalan sahaja. Ingat ya, pada bahagian A ini satu soalan sahaja. Tetapi kombinasi pelbagai bahan. Nampak? Kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Okey, apa maksud kombinasi pelbagai bahan rangsangan? Bermakna bahan yang diberikan dalam karangan, dalam soalan itu pasti ada pelbagai bahan. Yang pertama, mungkin ada gambar dengan tulisan. Tapi kalau gambar saja dia tak akan keluar. Mesti gambar dengan tulisan kerana ada bahan rangsangan. Okey ya? Mesti ada gambar dengan beberapa tulisan. Ataupun tulisan sahaja yang terbahagi kepada dua. Satu, petikan umum ataupun berformat seperti laporan akhbar ataupun statistik dan sebagainya. Satu lagi berbentuk kreatif, antaranya seperti satu rangkap pantun ataupun satu rangkap syair dan sebagainya. Okey? Kepelbagaian bahan rangsangan ini, pelajar-pelajar hanya perlu jawab satu soalan saja. Dalam soalan yang diberikan, okey, dalam soalan yang diberikan ini, pelajar-pelajar pasti akan diberikan beberapa fokus. Okey, dengar baik-baik, beberapa fokus. Fokus di sini bermaksud apakah idea utama? Apakah idea utama yang cuba disampaikan dalam soalan yang mahu diuji kepada pelajar? Kebiasaannya ada dua atau lebih daripada dua fokus. Dan biasanya kita akan tulis dua atau lebih fokus lah. Okey, kepada pelajar, berikan perhatiannya. Pada bahagian B pula, nanti cikgu berikan contoh. Pada bahagian B pula ada 4 soalan esei, pilih dan jawab satu daripada 4 sahaja. Jangan pilih semua. Okey, maka jumlah soalan bagi bahagian A dan bahagian B ialah 5 soalan. Satu soalan wajib jawab, tak ada pilihan. Bahagian B ada 4 soalan, pilih satu sahaja. Okey ya. Dan hari ini cikgu akan kongsikan berkaitan dengan kebarangkalian soalan yang boleh juga keluar dalam peperiksaan kerana pelajar-pelajar harus tahu bahawa ya, pelajar-pelajar harus tahu bahawa apa-apa yang ditulis oleh pelajar pada hari ini juga mestilah bahan orang kata yang berkualiti. Sebagai contohnya, okey?
Ini sebagai contoh lah. Ini sebenarnya buku terbaru saya akan keluar dalam pasaran nanti. Okey, satu modul viral lah. Topik dia modul viral ni. Baik, dengar baik-baik ya. Ada bahan rangsangan di bawah. Okey, ada pada bahagian soalan tu ada bahan rangsangan. Kemudian nampak tak? Ada apa bahan rangsangan yang pertama ni? Bahan rangsangan pertama di sini ialah lirik sorak, betul. Lirik sorakan ini ataupun cheerleading punya lirik ni kan. Suria bangkit demi juara, betul. Suria bangkit, Suria pantang kalah. Nampak, putih tulang jangan putih mata. Ayuh bangkit semula. Gagah usaha tangga jaya semua. Dan Suria, oh dan sebagainya. Nampak? Kalau diberikan bahan seperti ini satu sorak-sorai semangat dia kata orang ya. Kalau diberikan bahan seperti ini, apakah yang perlu kita ambil? Apa yang perlu kita tahu? Mesti ada kata kunci atau keywords yang dapat membantu kita dalam penulisan. Satu, nampak dari sini. Suria itu adalah salah nama pasukan ataupun nama rumah sukan. Betul? Yang kedua ialah bangkit. Nampak perkataan bangkit tu. Bangkit demi juara. Bermakna apa? Lirik lagu, tujuan ni sebenarnya adalah fokus ni adalah tujuan. Sesuatu lirik lagu ini adalah atau lirik sorakan ini adalah untuk membangkitkan semangat pelajar. Membangkitkan semangat pelajar untuk apa? Untuk menjadi juara. Sesiapa yang menyertai pertandingan sukan mesti ada iltizam dalam hatinya ingin menjadi juara, betul? Dan yang menyemarakkan semangat itu untuk menjadi juara ialah apa? Lirik dalam apa? Lirik dalam sorakan yang disampaikan. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar boleh juga ambil biar putih tulang, jangan putih mata, usaha tangga kejayaan sudah disajikan dalam soalan. Maka kita gunakan sebagai apa? Sebagai peribahasa kita, ungkapan menarik. Okey? Dan satu lagi berkaitan dengan lirik dan lagu sorak. Nampak tak? Lirik dan lagu sorak ini mestilah apa? Setiap sekolah nama sukannya berbeza kan? Nama rumah sukannya berbeza, betul? Kecuali lah sekolah tu menggunakan rumah merah, rumah biru dan sebagainya kan? Mungkin SMK Puteri dia ada nama yang berlainan pula, betul tak? Maka setiap rumah sukan tu pasti memerlukan lirik lagu sorak ataupun cheerleading punya lirik kan. Dengan itu kita dapat meningkatkan orang kata semangat ahli ataupun sukan ataupun orang kata semangat rakan-rakan kita yang menyertai pertandingan. Nampak tak? Dan satu lagi ialah kalau satu bahan kreatif, dua lagi bahan tak kreatif ataupun dua lagi bahan yang berlainan. Dia mesti berlainan bahan. Dia tak boleh ketiga-tiga merupakan infografik. Tak boleh juga. Dia mesti satu bahan yang berunsur kreativiti. Satu bahan berunsur fakta. Satu lagi bahan berunsur pengetahuan contohnya. Maka di sini ada pelbagai bahan. So apabila cikgu ingin mengubah soalan dan sebagainya juga mestilah kreatif. Jangan ketiga-tiganya kita guna infografik. Nampak sangat membosankan. Nampak? Dan murid yang pandai dalam bidang kreativiti ini tak dapat menjawab pula yang bahagian fakta. Murid yang pandai dalam fakta jika hanya diberikan tiga-tiga pantun mana boleh? Tak boleh lah kata orang. Betul tak? Contohnya lah. Ini sebagai satu daripada bahannya. Okey, satu lagi bahan yang ingin cikgu kongsikan, okey, apabila pelajar-pelajar menulis karangan pada hari ini, okey, pelajar-pelajar juga boleh disajikan dengan soalan seperti ini. Berikan perhatian ya, ini juga sebahagian daripada buku baharu saya ya. Cuba tengok baik-baik. Maklumat di bawah berkaitan dengan kesihatan. Bermakna kita sudah diberikan satu tema. Nampak? Tema itu telah diberikan. Okey, apabila tema telah diberikan bermakna apa? Dengar perkataan ini ya, ayat pertama ni sangat penting. Maklumat di bawah berkaitan dengan kesihatan. Bermakna kita harus memikirkan istilah yang berkaitan dengan kesihatan. Cergas, lepas itu orang kata berasa cerdas, mengeluarkan peluh, betul tak? Aktiviti yang berkaitan kesihatan lah, yang pemeriksaan kesihatan dan sebagainya, mesti ada doktor, hospital dan sebagainya. Itu membuktikan bahawa kita ada pemilihan kata yang sesuai. Okey, mari kita lihat di sini apa soalannya. Anda berjumpa dengan seorang rakan baik yang baru sahaja sembuh daripada serangan sakit jantung.
Beliau telah menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara. Sebagai sahabat yang baik, anda ingin memberikan nasihat yang berkaitan, nampak tak? Nasihat yang berkaitan dengan kesihatan kepadanya. Perbualan yang santai dan bermaklumat itu diharapkan dapat memberikan kesedaran, okey, kepada rakan baik anda. Bermakna apa? Anda ni harus menjadi seorang pemberi nasihat kepada kawan. Nampak tak? Maka karangan di sini ialah perbualan. Karangan jenis apa? Karangan jenis dialog. Okey, karangan jenis dialog sangat penting ya, dan dialog sangat, orang kata sangat popular dalam buku teks. Kenapa dialog sangat popular dalam buku teks? Sebab kita ada kemahiran bertutur. Betul tak? Apabila ada kemahiran bertutur, bermakna ada banyaklah karangan jenis dialog dalam buku teks. Nanti kita kaji satu persatu. Okey, setakat ini faham? Maka di sini, kalau kita lihat pada bahan ini, dia ada dua bahan saja. Satu, faedah bersenam, berjalan selama 30 minit. Ini semua nasihat lah kan? Meningkatkan kesihatan jantung, mengurangkan risiko penyakit diabetes, mengurangkan tulang dan otot. Ini semua huraian yang boleh kita gunakan dalam penulisan. Okey, baik. Mari kita lihat di sini. Dua rangkap, orang kata, dua rangkap gurindam. Dua rangkap gurindam. Apa beza gurindam dengan seloka? Seloka biasanya 4 baris. Kalau gurindam, dia 2 baris. Baris pertama ialah sebab. Baris kedua ialah akibat. Kena tahu ya, ada sebab baru ada akibat. Nampak? Jika kesihatan tidak dijaga, tubuh yang sihat tidak diduga. Bermakna, kalau kita menjaga kesihatan, badan kita tidak akan dicabar atau diuji dengan pelbagai penyakit. Betul tak? Ini bermakna maksudnya begitu ya. Maka kita haruslah, kalau dikatakan di sini, kalau ayat pasifnya ialah dijaga, kita tangkap kata kerja dulu. Ingat ya, tangkap kata kerja. Kalau ada kata kerja dijaga, tukar kepada menjaga. Maka isi penting pertama ialah menjaga kesihatan. Supaya apa? Kita mendapat tubuh yang sihat. Satu sebab, satu akibat. Okey, sebab apa di sini dikata bahawa tidak menjaga kesihatan, tidak dijaga, maka tubuh sihat akan diduga. Bermakna kalau kita tak jaga kesihatan, tubuh badan kita akan diuji dengan pelbagai masalah kesihatan. Nampak tak? Bermakna apa nasihat di sini? Kita mesti menjaga kesihatan agar atau supaya tubuh badan kita tidak diduga dengan pelbagai penyakit. Kata orang ni, kalau orang sakit bermakna penghapus dosa, betul. Tetapi jangan lupa bahawa kita juga sakit kerana apa? Kita pernah membuat perkara-perkara berdosa. Seperti apa? Seperti amalan pemakanan kurang sihat ataupun mungkin tidak bersenam dan sebagainya. Kita buat dosa lah tu. Bermakna kita tidak berbuat baik pada kesihatan kita. Faham tak? Itu satu nasihat lah. Okay? Yang kedua, mari kita lihat pada rangkap yang kedua pula. Jika pemakanan tidak seimbang, penyakit datang, hati bimbang. Nampak tak? Bermakna di sini sudah ada dua fokus. Fokus pertama, menjaga kesihatan. Secara umumnya, menjaga kesihatan. Fokus kedua, jaga pemakanan. Nampak tak? Jaga pemakanan. Pastikannya seimbang. Kalau ada perkataan seimbang di sini, bermakna pelajar-pelajar mesti ada kosakata yang melengkapinya. Seperti piramid makanan. Nampak tak? Kata kunci seperti piramid makanan. Protein, karbohidrat, vitamin dan sebagainya mesti ada. Kalau pelajar rajin membaca, dia pasti akan tahu apakah kempen yang dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat mengambil makanan seimbang. Apa nama kempen tersebut? Kempen apa? Suku separuh. Pernah dengar tak? Suku separuh. Kalau orang kata baca akhbar, baca infografik daripada KKM, pelajar pasti tahu. Kalau tak baca, tak tahulah dia. Seperti katak di bawah tempurung. Nampak tak? Beza pelajar yang hanya menulis makan secara seimbang, merujuk piramid makanan, ada karbohidrat, protein dan sebagainya. Dengan banding calon B kan, dia pun tulis yang sama tetapi dia masukkan kempen suku separuh yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan. Nampak tak? Ada beza tak dua karangan ni? Dua-dua cemerlang. Tapi satu cemerlang atas, satu cemerlang bawah. Kerana apa? Dia ada info masih tambahan. Dan info itu bukan auta tetapi fakta.
Nampak tak? Dia orang kata kalau nak gunakan fakta, mesti fakta yang betul. Tak boleh masukkan fakta yang kurang tepat. Okey ya. Maka di sini di sini sudah ada dua fokus. Nampak tak? Di sini sudah ada dua fokus. Dan seterusnya fokus ketiga kita ialah kebaikan bersenam ataupun faedah bersenam. Soalan ini sebenarnya soalan arah sederhana. Sebab dia sudah ada kata kunci diberikan kepada pelajar. Cuma kadang-kadang pelajar tak nampak kata kunci di mana. Ingat kata kunci yang diberikan dalam bahan rangsangan lebih kurang sama seperti rumusan yang perlu kita baca dan kita cari. Okey, so cikgu berharap pelajar-pelajar tak buat bising ya. Okey. Baik, setakat ini faham dengan apa-apa yang cuba saya sampaikan? Okey, setakat ini ada apa-apa soalan? Setakat ini ada apa-apa soalan? Cikgu dah sampaikan berkaitan dengan karangan bahan A dan seterusnya cikgu akan masuk pada karangan bahan format pada karangan bahan B pula. Okey ya. Baik, kita lihat di sini format bahan B pula. Kita lihat pada bahagian seterusnya. Cikgu selalu menyampaikan format ini kepada pelajar dan cikgu sudah biasalah sebenarnya ya menyampaikan bahan-bahan ini kepada pelajar dan seterusnya cikgu juga berharap agar pelajar-pelajar juga akan berikan perhatian lah. Okey. Ada satu soalan daripada Azrina. Terima kasih Azrina. Dia kata, cikgu, kalau kita lebih dari 200 patah perkataan, okey ke maka ditolak ke? Arahan di sini sudah jelas memberitahu kita bahawa markah cadangan 30 dan panjang huraian adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan saja. Bermakna akur pada jumlah kata. Lagi, cikgu nak beritahu awak hanya diberikan masa 30 minit saja. Jika anda hanya diberikan masa 30 minit, mampukah anda menulis 500 patah perkataan? Mampukah anda menulis sehingga 300 patah perkataan? Jangan. Jangan ambil risiko. Tidak boleh. Pelajar-pelajar tidak boleh menulis lebih daripada 200 patah perkataan. Kalau murid saya akan kata apa? Cukup setakat 190. Sebab apa? Takut tersalah kira. Okey, takut tersalah kira nanti rugi, nanti ditolak markah ataupun dan sebagainya. Okey, oleh sebab itu pelajar-pelajar, ya silakan. Maaf ya cikgu untuk mengganggu. Saya ada satu soalan. Silakan. Katakan kalau yang diberi 150 hingga 200 patah perkataan. Kadang-kadang masa kita tulis tu dia tak capai macam 200 tu, dia macam 210 patah perkataan ataupun 212 katakan contohnya. Ada ke cikgu apa-apa pemotongan markah jika dia terlebih sikit macam tu? Okey, saya tak mahu bercakap tentang pemotongan markah kerana skema setiap tahun ataupun penerimaan jawapan setahun setiap tahun tu berbeza. Okey, lebih-lebih lagi ini format terkini terbaharu, setakat ini belum ada lagi apa-apa yang disampaikan bahawa berapa markah akan dipotong dan sebagainya. Walau bagaimanapun akur pada jumlah patah perkataan itu jalan selamat. Okey, jangan ambil risiko. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Dah kata orang kan? Oleh sebab itu, jangan ambil risiko. Cukuplah 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okey ya. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, setakat ini faham. Sekarang seterusnya kita lihat pada bahagian B, masa diberikan ialah 1 jam setengah. Pelajar ada 4 domain untuk dijawab. Di sini ada domain peribadi, domain awam, domain pendidikan dan domain kerjaya ya. Keempat domain ini bukanlah semua akan keluar dalam peperiksaan. Boleh juga keluar 2 domain ataupun 3 domain sahaja dalam satu kertas peperiksaan. Mungkin ada 2 soalan domain peribadi, 1 soalan domain awam, 1 soalan domain kerjaya. Boleh juga begitu. Oleh sebab itu kita harus bersiap sedia menghadapi pelbagai cabaran soalan yang akan keluar dalam peperiksaan. Okey? Baik, ada soalan nak bertanya kepada saya setakat ini? Ada soalan nak bertanya kepada saya setakat ini? Tak ada cikgu, setakat ini faham.
Setakat ini faham ya? Baik, kita teruskan dengan bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai sumber data pun ini juga untuk pengetahuan guru dan juga murid kan. Apakah soalan yang boleh dijadikan, apakah bahan yang boleh keluar sebenarnya? Murid haruslah bersiap sedia ya menghadapi pelbagai kemungkinan. Boleh keluar gambar tunggal, bersiri atau berganda berkait, tetapi bukan sahaja gambar tetapi ada tulisannya di sebelah gambar tersebut. Kita akan keluar soalan seperti gambar sahaja tetapi dia tak ada tulisan. Tak semestinya begitu. Okay? Biasanya dia akan ada beberapa patah perkataan untuk membantu calon dan sebagainya. Semua jenis rajah, carta, analisis atau fakta atau infografik boleh keluar. Bahan puisi moden dan tradisional boleh keluar. Ucapan, teks, pidato, syarahan itu boleh keluar. Karikatur gambar dengan tanpa warna dengan warna pun boleh keluar. Mana nak tahu kalau ada bajet lembaga peperiksaan boleh keluarkan soalan yang ada warna. Okay? Rencana petikan umum dan sebagainya boleh keluar. Cerpen yang cerita pendek itu ataupun sebahagian daripada skrip itu akan boleh keluar. Skrip perbahasan dan sebagainya juga boleh keluar. So kita harus berhati-hati. Oleh sebab itu, semua bahan ini boleh keluar dalam mungkin bahagian A, juga bahagian B lah. Okay? Harus diberikan perhatian oleh pelajar. Dan kalau kita lihat di sini karangan bahan rangsangan ni, dia terbahas dulu karangan bahan rangsangan dia hanya tidak berformat. Karangan yang umum sahaja. Sekarang karangan bahan rangsangan dia ada pelbagai jenis format yang perlu dikuasai oleh pelajar. Okay. Sekarang kita lihat apakah format yang ada dalam buku teks yang perlu dikuasai oleh pelajar. Jika pelajar tidak menguasainya, maka pelajar akan menghadapi pelbagai masalah. Okay. Sekarang kita lihat ya. Okay. Cikgu berikan contoh ataupun beberapa tema dalam buku teks, pelajar boleh kaji yang lain. Ini kita akan bedah format penulisan dalam buku teks bahasa Melayu. Kalau kita lihat di sini halaman yang ini buku teks tingkat 4 ya. Halaman yang keempat dan kelima dia sudah ada format apa? Kita pelajar boleh silap buku teks dan boleh rujuk ya dan buat catatan. Dia ada tema, dia ada syarahan, ada skrip drama dan juga ada cerita. Bermakna format-format ini haruslah dikaji dan juga dijadikan panduan oleh pelajar lah. Contohnya kita sedang menulis karangan jenis syarahan, maka kita harus rujuk pada buku teks halaman yang keempat dan 5, dapatkan formatnya. Dapatkan formatnya. Ini harus contoh. Okey. Baik, sebagai contohnya cikgu buka di sini supaya pelajar dapat lihat. Kalau pelajar tidak kata ada buku teks di sisinya, tak mengapa, cikgu tunjukkan juga buku teks kepada kamu, okey, supaya dapat dilihat oleh pelajar. Ini buku teks kita. Okey. Ini buku teks kita. Nampak kan? Okey, ini buku teks kita. Jom kita masuk pada halaman yang keempat. Okey, kita lihat di sini halaman yang keempat. Nampak tak? Ini halaman yang keempat kita. Okey, kepentingan sukan air. Okey, di sini ada apa? Di sini sudah ada apa? Di sini sudah ada format syarahan. Nampak? Ada syarahan. Bermakna apa-apa saja karangan jenis syarahan yang kita tulis, kita mesti rujuk pada halaman keempat dan halaman kelima untuk mendapatkan apa? Mendapatkan formatnya. Nampak? Apakah berapakah isi penting? Ada pendahuluan, kata alu-aluan, ada orang kata panggilan hormat kita, ada tajuk syarahan kita, ada pendahuluan, ada isi isi penting dan juga ada penutup. Okey, oleh sebab itu pelajar-pelajar mesti menulis karangan jenis berformat berpandukan buku teks. Buku teks ialah satu-satunya rujukan format yang paling baik. Yang paling baik yang perlu diketahui oleh pelajar. Ingat, kalau tema 1 kita ada drama, kita ada cerita. Di manakah drama tersebut? Jom kita lihat. Ada drama ke cikgu? Ada. Kita lihat di sini ya. Ada drama yang perlu kita tulis. Nampak tak? Okey, nampak? Ni dialog ni drama lah ni. Ada babak pertama. Nampak? Ini drama. Nampak? Skrip drama. Okey? Ini drama kita. Kemudian ada cerita tak? Ada ceritanya. Ini ceritanya lah. Cerita pengembaraan ke Tasmania di Australia tu oleh penulis. Nampak tak? Ini cerita pengembaraan. Nampak? Oleh sebab itu kita harus tahulah apakah jenis format yang ada dalam buku teks.
Bermakna tema satu saja pelajar harus menguasai 3 jenis tema format, iaitu syarahan, skrip drama ataupun cerita. Kemudian ada wawancara, ya, ada rencana, ada dialog, ada pidato. Nampak tak? Untuk tema 2 ada pelbagai yang lain. Kemudian seterusnya ada rencana, ada resume. Nampak tak? Halaman 34 ada resume. Ada skrip temuduga. Ada skrip drama lagi. Ada resipi, ada email. Kemudian ada komentar, ada seterusnya berkaitan itinerary. Lepas tu ada syarahan. Biasanya di tengah-tengah buku teks ni, dia tak berikan lengkap lah kerana pelajar boleh rujuk di hadapan dah. Apabila sudah ada di depan, pelajar rujuklah. Kemudian ada soalan jenis forum, pendapat, ada temu bual, drama lagi, cerpen, okey, blog, berita, skrip sketsa. Sketsa ni bermakna pementasan yang pendek yang memberikan kita hiburan lah, okey. Kemudian ada soal jawab, ada perbualan, okey. Kemudian ada pandangan dan sebagainya. Okey, pelajar-pelajar harus mengetahui pelbagai format yang ada dalam buku teks. Okey, sekurang-kurangnya ada lebih daripada 10 format yang perlu dikuasai oleh pelajar. So, apakah format tersebut yang perlu dikuasai oleh pelajar? Pelajar harus menguasai apa? Sebagai contohnya, apakah format yang perlu dikuasai? Karangan berformat terbahagi kepada 2, sama ada dia rasmi ataupun tidak rasmi. Okey, yang rasmi adalah seperti surat kiriman rasmi, laporan, minit mesyuarat, resume. Okey, kalau seterusnya ada ucapan, temu bual, temu ramah, pidato, syarahan, perbahasan, forum, berita. Kalau tidak rasmi ada rencana, blog, sinopsis, ulasan, skrip sketsa, drama. Okey? Drama, pementasan surat tidak rasmi, email. Cerita, cerpen, drama, anekdot, wawancara, dialog, temuduga, poster, iklan, resipi, komentar dan itinerary. Semua ini juga bahan-bahan yang perlu dikaji oleh pelajar dalam buku teks tingkatan 4. Okey, tingkatan 5 juga begitu, lebih kurang sama saja. Pelajar-pelajar harus mengetahuinya. Baik, setakat ini berdasarkan format, ada soalan tak nak tanya kepada saya? Setakat ini ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan format nak ingin bertanya kepada cikgu? Adakah murid perlu fokus pada setiap format dan sebagainya? Kita haruslah sediakan payung sebelum apa? Sediakan payung sebelum hujan. Betul tak? Oleh sebab kita kata sediakan payung sebelum hujan, maka kita haruslah tahu apakah yang perlu kita sampaikan dalam penulisan. Okey? Baik, setakat ini pada bahagian A ada soalan. Kalau tidak, cikgu akan masuk pada bahagian B pula. Pada bahagian B, pelajar-pelajar akan diberikan dua jenis soalan. Soalan bahagian B ini, okey, pelajar-pelajar diberikan 2 bahagian. Okey, dengar baik-baik. Ada 2 bahagian, ya. Bahagian pertama ialah bahan rangsangan. Okey, diadakan sebagai tajuk. Ini ataupun ini sebagai domain kita. Okey, ini sebagai domain kita. Domain kita. Yang kedua dinamakan sebagai rangsangan kita. Okey, rangsangan kita. Contohnya, seseorang yang melancong dianalogikan sebagai membaca sebuah buku. Dalamnya ada banyak cerita dan pengetahuan serta memberikan pengalaman. Sebaliknya, seseorang yang tidak melancong pula dikatakan hanya membaca 1 halaman daripada buku tersebut kerana dia tidak bergerak dari halaman pertama ke halaman lain. Bermakna tidak bergerak dari negara sendiri ke negara lain lah, ataupun tidak berjalan dari negeri sendiri ke negeri lain. Okey, ini merupakan satu bahan rangsangan untuk kegunaan pelajar nanti. Sekarang kita lihat pada bahagian soalannya. Aktiviti pelancongan sudah menjadi trend pada masa ini. Kebanyakan generasi muda suka melancong sama ada bersama keluarga atau dengan kawan-kawan. Oleh hal demikian, industri pelancongan semakin hari semakin rancak. Aktiviti pelancongan sememangnya banyak memberikan faedah kepada seseorang. Nampak tak? Ulas penyataan di atas.
Ini buku saya, buku modul mesra KSSM, iaitu modul yang ada di pasaran ni. Pelajar boleh beli RM5 sajalah. Okey, kalau boleh cari dalam Shopee, pelajar boleh beli dah nanti. Okey, dia ada satu package KSSM ya. Dalam buku ini, setiap soalan yang saya bina ni kita kaitkan dengan buku teks. Nampak? Soalan di sini ialah faedah pelancongan kepada seseorang. Kalau kita lihat pada buku teks, kita akan dapat tahu bahawa apa-apa yang kita bincang pada hari ini sebenarnya ada dalam buku teks. Okey? Kalau tak salah saya, okey, kalau kita lihat di sini ya, pada bahagian pelancongan itu ada pada tema yang ke-6. Okey? Kita lihat tema pelancongan yang ke-6 ni. Okey. Kita lihat di sini berkaitan dengan tema tersebut. Alright, kita lihat, nampak tak? Ni pada halaman yang ke-84 buku teks ada faedah melancong, okey. Di sini ada isi-isi penting yang boleh digunakan oleh pelajar. Sebab buku saya ni memang 100% dia ada link dengan ataupun ada pautan dengan buku teks ya. Supaya pelajar dapat belajar kendiri, dapat juga menggunakan bahan-bahan untuk menjawab soalan. Okey. Baik, kita lihat seterusnya. Di sini apa yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah pelajar harus cari kata kunci yang dinyatakan. Kata kunci yang dinyatakan di sini ialah faedah, kemudian pelancongan, betul? Kepada siapa? Kepada seseorang. Kalau kepada seseorang, bolehlah guna perkataan saya atau kita dan sebagainya kan? Gunakan kata ganti nama diri yang betul. Okey. Setakat ini, jika tak ada soalan, cikgu akan masuk pada bahagian yang seterusnya yang juga harus dikuasai oleh pelajar. Bahagian seterusnya yang juga harus dikuasai oleh pelajar ialah bahagian yang berkaitan dengan tema-tema dalam buku teks tingkatan 50. Selama ini kita masuk tema dalam buku teks form 4 saja kan. Tak adil pula dengan untuk murid-murid tingkatan 5 pula. Maka kita masuk apa yang ada dalam buku teks tingkatan 5 adalah seperti nampak saya terangkan dulu. Okey. Ada teks berita ada. Pengumuman ada. Dialog ada. Cerpen ada. Ini tema 1 ya. Baru tema 1 saja. Taklimat ada. Rencana ada, tema 2. Kemudian ada rencana, ada blog, ada berita, ada wawancara, okey. Kemudian ada catatan, ada perbualan, ada cerpen. Kemudian ada resipi, ada rencana, ada berita. Kemudian ada rencana. Kebanyakannya rencana lah, surat kiriman tidak rasmi. Halaman 87 ada. Rencana, okey. Ada drama, catatan, teks, pemandu pelancong. Bermakna awak sebagai tour guide, pemandu pelancong, awak harus menyampaikan informasi kepada pelancong awak ataupun jagaan awak, betul? Kemudian ada dialog, ada rencana, ada pelbagai lah, ada rencana, kemudian ada novel, ada komentar, ada cerpen, ada berita, okay, dan ada risalah, ada komentar, ada perbualan, macam-macam ada lagi. Kebanyakannya rencana. Nampak? Kebanyakannya rencana dan komentar. Tetapi tingkatan 4 lebih banyak format. Tingkatan 5 tak banyak format. Sebab apa? Sudah diajar sewaktu tingkatan 4. Bermakna apa-apa yang kita belajar sewaktu tingkatan 4 juga akan diuji dalam peperiksaan. Pelajar haruslah berhati-hati dalam perkara ini ya. So harus menguasai pelbagai jenis format. So jangan beritahu saya, cikgu saya tak pandai lah nak karangan jenis surat kiriman tak rasmi. Rujuk buku teks tingkatan 5 halaman 87. Semua jenis format ni kita cetak satu helai, kita simpan sebagai rujukan. Surat kiriman ini, syarahan ini, okey, wawancara ini, skrip drama ini dan sebagainya. Apabila nak rujuk, senang. Okey, karangan jenis format ada pelbagai, mesti dirujuki oleh pelajar. Okey, sekarang cikgu nak beritahu awak, apakah dinamakan sebagai penulisan? Apakah dinamakan sebagai penulisan ataupun kata sebagai bahagian orang kata fizikal penulisan kita. Ini teks kamu. Okey, ini tulisan kamu. Bahagian yang pertama ataupun perenggan yang pertama ini dinamakan sebagai apa? Boleh tak beritahu saya? Perenggan pertama biasanya dinamakan sebagai apa? Boleh siapa-siapa beritahu saya? Pendahuluan. Yes, pendahuluan. Pendahuluan. Apakah yang penting dalam pendahuluan yang perlu diketahui oleh pelajar? Pendahuluan ni mesti ada apa? Berikan perhatian. Pendahuluan mesti ada apa? Boleh beritahu saya tak? Pendahuluan mesti ada apa? Tema. Pendahuluan
pendahuluan mesti ada sekurang-kurangnya ini untuk bahagian orang kata karangan A. Ini karangan bahan rangsangan ya. Karangan A dan karangan umum bahagian B. Okey, kita belajar dua-dua sekali. Okey, ini ialah karangan bahan rangsangan. Okey, ini karangan bahan rangsangan. Yang ini pula ialah karangan umum. Okey, apakah perkara yang perlu ditulis oleh pelajar dalam karangan bahan rangsangan? Berapa ayat dan sebagainya? Cikgu nak beritahu awak. Okey, pertama pelajar tulis 3 ayat sudah mencukupi. Yang kedua, ada apa? Ada ayat tema. Okey, ayat tema ni penting ya. Okey, ayat isu ataupun topik ataupun orang kata ayat masalah, isu ataupun masalah. Kita guna ayat isu cukuplah. Okey. Kemudian yang ketiga ialah ayat arahan. Okey, ayat arahan. Cukup 3 ayat sahaja. Satu perenggan tu 3 ayat sudah mencukupi sebab jumlah perkataan tidak boleh melebihi 200 patah perkataan. Okey. Untuk karangan umum, apa yang perlu ditulis oleh pelajar? Mesti ada apa? Pertama, tulis 4 hingga 5 ayat. Yang kedua, apakah ayat itu? Ayat pertama ialah ayat tema. Okey, lepas tu ada ayat kelompok. Ayat kelompok ni bermakna siapa yang terlibat. Okey, kemudian ayat isu. Okey, ayat isu. Kemudian ada ayat apa? Huraian ataupun kalau tak masuk huraian kita masukkan ungkapan. Okey, baru masuk ayat apa? Ayat arahan. Okey, ini sudah mencukupi sebenarnya. Pendahuluan karangan dia boleh ada pelbagai jenis. Pendahuluan dia ada pelbagai jenis. Kedua-dua pendahuluan ni kita boleh mulakan dengan pelbagai jenis. Okey, apakah pendahuluan yang boleh jenis pendahuluan yang boleh kita mulakan? Jenis pendahuluan ada pelbagai ya. Sama ada kita gunakan pertama karangan jenis peribahasa, pendahuluan jenis peribahasa ataupun pendahuluan jenis berkaitan dengan ungkapan. Sudah ada ungkapan peribahasa lah. Karangan jenis orang kata cerita, pendahuluan jenis cerita, pendahuluan jenis fakta, okey, pendahuluan jenis fakta dan sebagainya. Tapi kebanyakan pelajar biasanya dia akan mulakan dengan pendahuluan yang biasa sajalah. Okey ya. Baik, kita lihat di sini ini perkara asas yang perlu ada dalam untuk pengetahuan pelajar. 3 ayat cukup untuk karangan bahan rangsangan ni, ayat tema, ayat isu atau ayat arahan. Okey, ayat isu dan ayat arahan. Kalau pelajar tak pandai tulis ayat isu, pelajar boleh tulis ayat berkaitan dengan huraian ataupun ayat berkaitan dengan ungkapan juga boleh. Kemudian di sini ada 5 jenis ayat, antaranya ialah ayat tema, ayat kelompok, ayat isu, okey, ayat isu ataupun huraiannya, kemudian ayat ungkapan, kemudian ayat arahan. Okey, ini ada pilihan lah, dua-dua ni ada pilihan. Maka dia orang kata ada dalam satu ayat lah. Okey. Kemudian jika ada soalan boleh bertanya pada saya. Cikgu akan hantar slide ini kepada Cikgu Ju. Kemudian Cikgu Ju bolehlah kongsi kepada pelajar nanti. Okey. Alright, sebab kita nak jimatkan masa kan. Kalau kita tulis ayat yang terlalu ataupun kalau kita membazirkan masa ni, ada soalan tanya, cikgu pada pendapat cikgu kalau banyak format rencana dalam tingkatan 5, mungkin SPM nanti akan keluar rencana. Semestinya popular lah. Karangan rencana ni memang popular. Okey ya. Karangan rencana ni memang popular, harus diketahui oleh pelajar. Okey ya. Baik, seterusnya mari kita lihat pada bahagian bahagian pendahuluan. Apakah jenis-jenis pendahuluan yang boleh ditulis oleh pelajar? Okey, kita tahu apakah jenis pendahuluan yang boleh ditulis oleh pelajar. Sebelum itu, cikgu nak beritahu awak bahawa apa-apa yang ditulis oleh pelajar sebenarnya apa-apa yang ingin ditulis oleh pelajar, pelajar harus tahu dalam kertas peperiksaan kertas 1 ini 20% ialah kemahiran membaca, 80% ialah kemahiran menulis. Okey, ini yang perlu diketahui oleh pelajar. Alright ya. So pelajar harus tahu berkaitan dengan bahagian B ni, 4 ada soalan dalam esei diberikan
Okey, kemudian pilih dan jawab satu soalan sahaja sebagaimana yang telah saya sampaikan berdasarkan 4 domain, iaitu domain peribadi, domain awam, domain kerjaya, domain pendidikan. Okey, tak semestinya akan keluar ke 4 domain, boleh keluar 2 domain sahaja, 3 domain sahaja ataupun ke 4 domain. 70 markah diberikan, kemahiran menulis, 20% kemahiran membaca, 80% kemahiran menulis, jumlah perkataan-perkataan antara 300 sehingga 500 patah perkataan. Ini untuk bahagian B. Okey ya. Tema-tema sebagaimana yang telah cikgu sampaikan ada 18 tema, okey. Pelajar-pelajar sudah dapatkan tema-tema tersebut. Kemudian kita lihat ini antara contoh yang telah cikgu tunjukkan iaitu karangan jenis syarahan, okey. Kemudian seterusnya karangan jenis ataupun domain yang kedua berkaitan domain pendidikan iaitu karangan jenis pidato. Ini karangan jenis pidato dalam tema 2 ada. Okey. Kemudian karangan jenis apa? Domain kerjaya dalam karangan jenis penemu duga dan juga orang yang ditemu duga dalam temu duga kerjaya. Okey. Dan pelajar-pelajar harus tahu bahawa dalam apa tu? Dalam pendahuluan, okey, dalam karangan, dalam buku teks, halaman 68 pun banyak idea telah diberikan dalam buku teks yang harus dikuasai oleh pelajar. Okey, dalam isi penting mesti ada isi, huraian, contoh penegasan dan sebagainya. Dalam pendahuluan juga mesti ada isunya. Okey, mesti ada tema. Okey, nampak tak? Ada tema, kemudian ada isu, ada kesan dan kita berikan arahannya lah. Okey, dan kita lihat di sini jenis-jenis pendahuluan yang boleh ditulis oleh pelajar. Jenis pendahuluan pelajar boleh tulis pelajar boleh mulakan pendahuluan dengan saja, lagu, pantun, berita, tajuk, fakta, definisi, pendapat tokoh, macam-macam boleh keluar. Okey, cikgu tunjukkan satu daripada artikel saya yang pernah diterbitkan dalam majalah DBP, iaitu majalah Berita Bahasa, iaitu karangan pendahuluan karangan yang menggunakan lirik lagu. Okey, pendahuluan karangan yang menggunakan lirik lagu. Alright, sekarang nanti mungkin cikgu boleh hantar kepada gurulah untuk disampaikan kepada pelajar bahan ini ya. Sebagai contoh, mari kita lihat di sini. Okey. Sebagai contoh, mari kita lihat yang pertama ni. Pernah dengar dah lagu ni? Pernah dengar dah lagu ni? Siapa boleh nyanyi untuk saya? Ini sesuai untuk tema perpaduan ya. Sesuai untuk tema patriotisme juga. Ini boleh ditulis oleh pelajar. Okey. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Pernah dengar ada lagu ni? Kalau pelajar pernah mendengar lagu ini, pelajar kan satu rangkap ini. Alia pernah dengar, Alia? Alia pernah dengar ya? Okey, Alia boleh coba nyanyi sekali lagi untuk saya, Alia? Tak boleh. Alalah, manjanya. Okey, selepas kita tulis satu rangkap saja daripada lagu ini, kita boleh mulakan setiap kali lagu setia ini. Cuba kecilkan sedikit ya. Okey, setiap kali lagu setia ini berkumandang di udara, pasti meremang bulu rumah kita. Demikianlah betapa pentingnya pengorbanan dan kesetiaan rakyat kepada bangsa dan negara. Cukup macam ni. Cukup dah tulis macam ni dah. Kalau pelajar mampu tulis macam begini dah cukup dah untuk karangan baharangsangan. Kemudian masuk ayat arahannya. Sudah cukup dah. Sudah cukup hebat. Sebab apa? Dia sudah ada unsur-unsur estetika, unsur-unsur kematangan yang cuba disampaikan oleh pelajar. Okey, ini satu contoh lah. Dan dalam artikel ini cikgu masukkan 10 buah lagu ya. 10 buah lagu yang boleh disampaikan oleh pelajar dalam penulisan dan yang kita jadikan sebagai penghias pendahuluan kita. Penutup boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Contoh lagu ni, siapa boleh tolong saya lagu? Lagu 7 Nasihat, nyanyian Tan Sri pula. Dato' Sri Siti Nurhaliza. Okey? Pernah dengar dah lagu ni? Pernah. Boleh nyanyi untuk saya? Atau nak sama-sama nyanyi dah, boleh tak? Cikgu Ju dia nyanyi, Cikgu Tan. Ya ke? Okey. Bagi boleh dekat,
bagi murid kita semangat sikit pagi ni ya. Cikgu dia nyanyi dengan ni ya. Silakan. Boleh. Anak pipit jangan tak dihirau. Wah. Besar esok ke sarang si rimau. Tu dia. Anak didik harusnya dirisau. Besar esok engkau yang dipisau. Wow, berikan tepukan. Tahniah. Okey. Terima kasih atas nyanyian itu. Merdu sungguh ya. Kita lihat ya. Anak pipit jangan tak dihirau. Gusar esok ke sarang rimau. Ya, orang kata kalau orang kata ibu anak burung pipit ni saiz yang kecil kan, dia sangat risau pada anaknya. Maka dia kata anak tu jangan tak dihirau. Takut nanti, gusar bermakna takut nanti dia akan masuk ke sarang harimau. Bermakna dia terperangkap, dia masuk satu tempat yang salah. Dia akan menjadi mangsa kepada harimau itu. Anak didik pula mestilah kita risau. Supaya apa? Takut nanti mereka pula yang memisau kita. Bermakna engkau dipisau, bermakna kita lah yang dicederakan. Cedera mungkin bukan saja fizikal. Mungkin dicederakan dari segi emosi dan sebagainya. Kita berasa sedih dan sebagainya lah. Cuba lihat lagu. Sekali lagi cuba masukkannya. Okey, lagu Tujuh Nasihat nyanyian dendangan Datuk Seri Siti Nurhaliza ini membawa pelbagai unsur nasihat dan didikan yang penting kepada masyarakat, terutamanya golongan muda yang menjadi harapan bangsa dan negara, iaitu pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Nampak tak? Cukup kita tulis maksud seperti ini untuk karangan berangsangan, cukup. Kalau karangan panjang kita huraikan lagi, iaitu kita tulis begini. Rangka pertama lirik lagu ini menyampaikan mesej begitu jelas, iaitu anak didik. Okey, kita lihat ya. Atau golongan muda perlu dipantau dan dijaga dengan penuh kasih sayang dan berhati-hati bab peribahasa bagai menatang minyak yang penuh. Jika tidak, mereka akan terlibat dalam gejala negatif yang akhirnya mampu merosakkan pembangunan bangsa dan negara. Baru kita teruskan dengan huraian karangan kita lah. Itu cara kita menulis karangan. Nampak tak? Cuba bandingkan, calon A dia hanya tulis karangan jenis fakta biasa saja. Calon B dia ada masukkan lirik ini walaupun satu rangkap. Dia masukkan lirik, dikaitkan lirik dengan tema karangannya, iaitu gejala sosial ataupun masalah yang dihadapi oleh remaja atau anak-anak dan sebagainya. Atau karangan ini, karangan jenis peranan ibu bapa dan sebagainya. Tak ada masalah. Pelajar yang tulis soal pendahuluan seperti ini, nampak tak aura penulisan itu matang. Maka di sinilah bezanya pelajar yang cemerlang dan pelajar yang cemerlang atas, cemerlang bawah. Okey, cikgu tak kata pelajar wajib guna, cuma ini salah satu daripada konsepnya yang boleh digunakan oleh pelajar. Ini berkaitan dengan lirik lagu. Bagaimana pula jika berkaitan dengan pantun? So pelajar-pelajar juga harus menggunakan pantun, boleh gunakan pantun dalam karangan. Sebagaimana dalam artikel saya dalam majalah Pelita Bahasa, iaitu pantun terbilang karangan cemerlang. Okey, mari kita lihat di sini ya, satu contoh yang boleh digunakan oleh pelajar. Alright, kita lihat pantun seterusnya. Mari kita lihat seterusnya ya. Mana pantun tersebut? Okey, baik, kita lihat di sini. Okey. Kain berlipat dalam istana, pakaian puteri Raja Kayangan. Sepatah nasihat, ilmu berguna, secubit budi jadi kenangan. Nampak? Pantun di atas satu daripada serangkap pantun. Serangkap pantun diterbitkan dalam buku Kurikundi Merah Saga yang diterbitkan dalam DBP. Okey. Mari kita lihat, pantun ini jelas dapat dikaitkan dengan nasihat dan budi yang sangat signifikan dalam permainan tradisional. Setiap permainan tradisional ada nasihat yang cuba disampaikan dari generasi ke generasi. Dengan mengikuti nasihat ini, kita dapat menjadi golongan yang memiliki akhlak terpuji dan jiwa yang suci. Nampak tak? Maka di sini, walaupun karangan dia karangan permainan tradisional. Kalau permainan tradisional, jangan lupa ya, dalam tema kedua, tingkatan 5 ada. Dalam tema kedua, tingkatan 5 ada. Tak salah saya pada halaman yang ke-20. Halaman 20 ada diberikan permainan tradisional ya. Sama ada permainan tradisional rakyat atau permainan tradisional diraja juga ada dalam tu. So pelajar-pelajar harus tahu mengapa sesuatu permainan tradisional itu menguji kita.
Contohnya batu seremban. Kita baling batu tu, kemudian kita tatang dengan hati-hati. Sebab apa? Kita membuat sesuatu dengan fokus, dengan teliti, dan kemudian kita mempunyai kesabaran. Contohnya, kita tidak cuai. Maka ini nilai-nilai yang cuba disampaikan dalam permainan tradisional. Contohnya tinting, kita harus lompat dari kotak ke kotak, betul? Ini menguji kita mematuhi peraturan. Dia ada peraturan yang perlu dipatuhi, maka kita harus berhati-hati. Okey, dan satu lagi berkaitan dengan kalau gasing kita campak. Kalau kita belajar gasing sekali kita campak je, takkan dia akan berputar. Mungkin kita kena belajar berkali-kali, betul? Kita kena baling berkali-kali, kena buat banyak latihan bermakna ini mengutarakan nilai kegigihan, nilai kerajinan, nilai ketekunan yang perlu ada dalam diri pelajar. Bermakna permainan tradisional ialah satu topik yang penting. Setakat ini memang ditarget keluar setiap tahun tapi tak keluar lagi permainan tradisional. Oleh sebab itu pelajar mesti berhati-hati. Okey, itu berkaitan dengan pendahuluan. Okey, cikgu dah ceritakan panjang lebar dengan 2-3 contoh yang boleh kita gunakan. Lirik lagu, peribahasa, pantun dan sebagainya boleh digunakan oleh pelajar dalam menulis pendahuluan. Okey, oleh sebab itu kalau pelajar tahu kalau pelajar nak tahu ya karangan yang kata jenis pendahuluan dan sebagainya memang ada dalam buku teks. Pelajar tak perlu risau. Sebab apa? Banyak informasi yang ada dalam buku teks boleh membantu pelajar. Malah karangan jenis peribahasa, pendahuluan jenis peribahasa tu ada dalam buku teks kalau pelajar tahu. Okey? Baik, sekarang kita masuk pada bahagian isi penting. Ini pendahuluan dah selesai, kita masuk pada bahagian isi penting pula. Pada bahagian isi atau idea, okey, idea karangan kita. Pada bahagian isi atau idea karangan kita, apakah perkara yang perlu diberikan perhatian? Pertama, okey, ayat idea yang diberikan mestilah menjawab tugasan. Okey, menjawab tugasan dengan tepat, okey, dengan tepat dan jelas. Apa maksud tepat dan jelas? Contohnya, kalau soalan berkaitan dengan faedah melancong, maka kita tulislah aktiviti pelancongan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga informasi atau pengetahuan dan juga pengalaman seseorang. Okey? Kemudian selepas kita memberikan ayat idea, kita berikan ayat huraian yang matang dan menyokong idea ataupun menyokong ayat idea. Okey, dengan kesinambungan yang baik. Bermakna dengan apa? Dengan penanda wacana yang baik. Iaitu contohnya kita kata aktiviti pelancongan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman seseorang. Yang kedua, hal ini dikatakan demikian kerana kita tidak akan menjadi seperti katak di bawah tempurung jikalau selalu melancong ke luar negara maupun ke dalam negara. Okey, nampak tak? Ini dimasukkan ayat ungkapan supaya kita berfikir orang tak melancong ni dia macam katak di bawah tempurung. Dia tak lompat keluar ke mana-mana. Ini orang yang atau penulis atau pelajar yang dapat menghuraikan karangan dengan menggunakan penanda wacana yang baik. Atau dia ada kesinambungan. Okey, kesinambungan ini sangat penting. Nanti cikgu tunjukkan unsur kohesi dan koheren dalam penulisan melalui kata terbitan. Kemudian kita ada apa? Ayat contoh, okey, mesti diberikan sama ada contoh umum, okey, contoh berfakta atau contoh realiti. Contoh umum bermakna contoh yang umum saja. Contoh kita bolehlah melancong ke Pulau Langkawi, ke Pulau Redang ataupun ke luar negara seperti Jepun, India dan sebagainya. Itu ayat umum. Umum sangat, dia di atas saja. Kalau contoh berfakta kita nyatakan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pelancongan, okey, sebanyak 2.5 juta rakyat Malaysia yang pergi melancong pada musim cuti sekolah pada setiap tahun contohnya. Nampak tak? Ini satu contoh berfakta. Kalau contoh realiti pula, kita boleh masukkan apa yang berlaku pada realitinya.
Contoh, setiap kali pada hujung minggu dan ataupun cuti sekolah, tempat-tempat pelancongan di Malaysia seperti Pulau Pinang, Bandaraya Melaka, Ipoh, okey, dan sebagainya akan dipenuhi pelancong dari dalam dan dari luar negara. Nampak tak? So kita masukkan contoh itu sebagai contoh yang tepat. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana kita memberikan contoh tersebut. Contoh realiti juga berceritakan tentang contoh sendiri. Pada cuti sekolah yang lalu, ibu bapa saya telah membawa saya pergi ke Pulau Legenda, iaitu Pulau Langkawi yang terletak di negeri Kedah. Nampak? Dia ada contoh realiti. Okey ya? Yang keempat, kita boleh berikan ayat apa? Ayat huraian berserta ataupun ayat huraian berserta ayat ungkapan yang menarik, okey, menarik, mahupun ayat daripada apa? Ayat daripada petikan insan popular di dunia. Contohnya, maka kita boleh pilih. Okey, sama ada kita masukkan ungkapan ataupun ayat kesan. Kalau huraian ni biasanya ayat kesan lah. Kalau huraian ni ayat kesan lah biasanya. Okey, kita ataupun kita berikan ungkapan. Apabila kita melancong ke luar negara, minda kita menjadi terbuka dan kita juga dapat mengenali pelbagai budaya dan juga kata ada resam, mendapat tahu pelbagai budaya dan ada resam yang diamalkan oleh penduduk tempatan. Kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Barulah kita masukkan yang kelima. Bahagian kelima iaitu ayat apa? Ayat penegasan. Okey, iaitu ayat penegasan sangat penting untuk menegaskan idea sekali lagi agar murid yang hampir terpesong karangannya juga dapat diselamatkan. Nampak tak? Contohnya kalau ada pelajar berikan contoh yang tak apa-apa dah. Dia pergi melancong, lepas tu dia makan ni, makan tu, lepas tu dia pergi melihat ni. Terlalu banyak contoh sehingga tidak menghuraikan apa yang terbaik itu secara positif. Maka apa yang terjadi? Oleh sebab itu, sesiapa yang pergi melancong akan mendapat ilmu pengetahuan yang tinggi dan juga pengetahuan yang luas. Okey? Orang kata sebagaimana yang telah diberitahu oleh sahabat saya, iaitu Azrina, diberitahu saya bahawa jauh perjalanan, luas pemandangan. Bolehlah 1-2 peribahasa dalam satu perenggan sudah. Jangan terlalu banyak peribahasa. Ini bukan karangan pertandingan menulis peribahasa. Kalau ini pelajar-pelajar boleh menulis karangan dengan cara sebegini, saya yakin bahawa karangan pelajar itu mudah difahami dan juga dapat dikuasai oleh pelajar. Nota sebentar tadi telah saya berikan kepada Cikgu Ju. Cikgu Ju bolehlah hantar kepada pelajar nanti. Okey? Baik, kita tahu badan karangan kita mesti ada 5 bahagian. Ada idea kita, kemudian ada huraiannya, ada contohnya, ada huraian berbentuk kesannya. Huraian pertama tu biasanya sebab. Mengapa kita kata begitu? Isi ataupun idea, sebab, contoh ataupun bukti kita, kemudian kesan, baru kita tegaskan lagi sekali. 5 lapisan ni cukup dah. Macam kita makan sandwich ni, semakin banyak lapisan semakin sedap, betul? Ada mayonis, ada sayur, ada tomato, ada dagingnya, ada sosnya. Kalau hanya roti, daging dan roti, sedap tak? Tak sedap. Mesti ada macam-macam rencah dalam tu kan. Baru macam-macam jenis bahan yang ada dalam tu, barulah semakin sedap, semakin tinggi nilai kita. Contohnya orang yang jual sandwich ni, penjual A, dia jual sandwich yang ada roti, daging, roti, tuna, roti. Yang B pula, roti, sayur, tomato, mayonis, tuna, baru sos cili, baru roti. Nampak tak? Nampak dua-dua ni bezanya apa? Yang mana lebih sedap? Yang sedap mestilah ini. Yang mana lebih mahal? Ini mesti mahal. Yang mana boleh menilai? Yang lebih banyak. Itu sama saja. Maka kita gunakan konsep sandwich dalam penulisan. Lapisan-lapisan kita mestilah cukup sedap, cukup ramuannya. Okey? Alright. Setakat ini berkaitan dengan
isi penting saya. Ada apa-apa masalah yang ingin disampaikan ataupun apa-apa soalan berkaitan dengan isi penting. Kalau ada soalan, cikgu saya tak tahu macam mana nak tulis isi penting. Cikgu sebab saya tak pandai nak mencipta isi penting. Cikgu saya kadang-kadang saya lost, saya tak ada idea nak tulis isi penting tu macam mana cikgu? 3 faktor. Cikgu beritahu awak 3 faktor. Faktor pertama, kurang membaca. Kalau kita banyak membaca sebagaimana pada awal seminar tadi, cikgu dah bagi tahu 18 folder dengan 18 tema. Baca saja bahan ini, masuk di situ. Baca bahan ini, masuk dalam temanya. Baca bahan politik, masuk dalam politik. Masuk tentang pemimpinan, masuk dalam pemimpin. Tentang masalah sosial, masuk di sini. Kebakaran, masuk. Kebakaran itu sebenarnya tema keselamatan ya. Kena hati-hati. Alright. Yes, pendahuluan cikgu dah sampaikan, isi penting cikgu dah sampaikan, dan selepas ini pada bahagian kesimpulan. Okey, pada bahagian kesimpulan. Untuk bahagian kesimpulan karangan. Okey, cikgu baru beritahu tentang satu faktor iaitu kurang membaca kan tadi. Baik. Faktor kedua, pelajar tidak ada idea ataupun kurang idea ataupun tak pandai mencipta idea. Sebab apa? Jarang-jarang menghantar karangan kepada guru. Jarang-jarang menulis karangan. Murid yang banyak praktis, orang kata practice makes perfect kata orang kan. Murid yang banyak buat latihan, dia tak akan ada masalah, cikgu saya tak ada idea. Sebab apa? Dia sudah banyak kali menulis idea yang sama. Contohnya peranan ibu bapa, peranan pihak sekolah. Idea-idea ni boleh digunakan hampir semua karangan. Tetapi jika pelajar tidak membuat karangan atau tidak membuat kerja rumah yang diberikan, tidak menyelesaikan tugas yang diberikan, pasti akan menghadapi masalah ini. Okey? Banyak buat latihan, anda tak akan rugi. Jangan salahkan guru memberikan latihan. Salahkan dirimu tidak membuat latihan sewaktu anda memasuki dewan peperiksaan. Okey? Perkara ketiga yang menyebabkan pelajar kurang idea, hilang idea, sebab apa? Pelajar haruslah membaca banyak karangan yang boleh dijadikan sebagai contoh. Ada banyak buku di pasaran yang boleh kita jadikan sebagai contoh. Buku-buku sampel karangan, majalah Dewan Bahasa Pustaka seperti Dewan Siswa, Dewan Pelajar, Dewan Masyarakat, Pelita Bahasa. Hampir setiap bulan cikgu sebagai penulis artikel dalam majalah Pelita Bahasa ni, cikgu setiap bulan saya menulis artikel dalam Pelita Bahasa. Maka saya dapati bahawa bahan-bahan yang saya berikan itu sebenarnya sangat penting yang harus dikuasai oleh pelajar. Contohnya pada bulan Mei saya tulis berkaitan dengan Hari Guru. Pada bulan Jun berkaitan dengan ciri-ciri murid yang cemerlang dalam PDPR dan sebagainya. Macam mana? Dan topik-topik ini sebenarnya berkaitan dengan kualiti pelajar dan boleh digunakan oleh pelajar dalam penulisan pula. Okey? So pelajar berikan perhatian, banyak lagi artikel yang boleh dikuasai oleh pelajar. Baik, tanpa membuang masa, kita akan masuk pada bahagian penutupan. Penutupan karangan, cikgu akan menjurus pada 2 jenis karangan lah. Karangan bahagian A dan karangan B. Apa bezanya ya? Sebab jumlah ayat tu berbeza. Ini karangan bahagian A ya. Okey. Bahagian A, ini karangan bahagian A, ini karangan bahagian B. Okey, apa bezanya? Kedua-dua perkara yang sama yang perlu ada dalam kedua-dua bahagian ialah pertama mesti ada apa? Ayat cadangan. Yang kedua mesti ada ayat harapan. Yang ketiga ialah ayat penutupan atau penegasan. Okey? Ayat penutupan atau penegasan. Kalau bahagian B, kita ada ayat kesimpulan. Yang kedua ayat cadangan. Yang ketiga ayat harapan. Yang keempat ayat ungkapan. Yang kelima ayat apa? Ayat berkaitan dengan ayat penegasan tema. Okey, ini pasti dikuasai oleh pelajar lah. Kalau kita nak kuasai sesuatu, kita tulis dengan berhati-hati. Okey ya. Baik, di sini kita boleh masukkan juga ayat apa? Ayat ungkapan. Tak ada masalah. Sebab apa? Pelajar boleh lihat di manakah kekuatan kamu. Okey. So di sini
Ayat kesimpulan kita boleh tulis. Ayat cadangan ni kita ringkaskan, maka kita cadangkan. Kesimpulan dengan cadangan kita tulis dalam satu ayat. Iaitu kita tulis di sini ya, contohnya. Okey, contohnya ini karangan saya. Okey, saya mulakan dengan kesimpulannya. Okey. Kesimpulannya mesti ada kesimpulannya. Baru berikan. Okey. Saya berharap agar apa? Okey, masukkan harapan awak. Masukkan cadangan awak. Okey. Ini ayat ketiga, sorry. Ayat kedua. Siapa mestilah buat apa? Barulah saya berharap agar apakah harapan awak? Saya berharap semoga kemudian hal ini dikatakan demikian kerana kita berikan peribahasa ataupun ungkapan yang sesuai. Okey. Oleh hal yang demikian, saya ingin menegaskan bahawa, nampak? Saya ingin menegaskan bahawa apa? Contohnya, cukuplah kita menulis karangan umum seperti ini, karangan bahagian B seperti ini. Kalau bahagian A, kesimpulannya siapa mestilah buat apa? Dengan ini ataupun saya berharap agar apa? Dan saya ingin menegaskan bahawa apa? Cukuplah. Okey, pelajar buat kesimpulan seperti ini. Sebab jumlah perkataan itu terhad. Jangan tulis terlalu panjang. Nanti pelajar akan kehilangan markah kalau tidak disemak pula ataupun kita ada masalah apabila karangan itu terlalu panjang, nanti tak cukup masa. Kelemahan pelajar yang pertama apabila menulis karangan ialah dia tidak mempunyai perancangan waktu yang baik. Okey, untuk 30 minit, 5 minit baca soalan dan buat kerangka. Mesti buat kerangka. Ada kebanyakan pelajar ni yang dia tak buat kerangka karangan, terus bina karangan. Macam bangunan tu tak ada frame, kita terus bina dengan konkrit. Roboh dah, jatuh dah. Tumbang. 2-3 bulan je tumbang nanti. Sebab dia tak ada kerangka. Okey? So kita mesti ada kerangka karangan kita. Selepas kerangka karangan kita buat 5 minit, kemudian 20 minit kita gunakan untuk menulis. 20 minit cukup dah. Satu perenggan 3 ayat. Betul? Pendahuluan 3 ayat, isi 3 ayat dan kesimpulan 3 ayat. Okey, 15 ayat. Cukup dah. 15 ayat ini, kalau satu ayat 10 patah perkataan, kita akan dapat 150. Bermakna kita sudah ada minimum. Betul? Kalau kita ada lebih, itulah bonus kita. Okey, tapi jangan lebih daripada 200 patah perkataan. Kalau pelajar tulis begini, selamat sebenarnya. Kemudian pelajar yang menulis pendahuluan, kemudian 5 minit untuk kerangka dan juga baca soalan, analisis, 20 minit untuk menulis, 5 minit lagi mesti buat apa? Baca, semak, edit, baru kita teruskan dengan bahagian B. Okey? Untuk karangan bahagian B pula, sama. Baca, pilih karangan yang kamu selesa, sesuai dengan kehendak kamu. Jangan pilih karangan kerana kawan pun pilih karangan tu, awak pun nak tulis karangan tu. Tak boleh. Kawan lain, kita lain, betul? Ukur baju di badan sendiri dalam peperiksaan. Okey? Tak payah tanya, oh tak, soalan berapa? Soalan berapa? Tak payah. Tak payah. Sebab apa? Karangan kita pasti berbeza dengan kawan. Kalau karangan kita sama dengan kawan, itu sudah isu apa? Isu orang kata tiru dalam penulisan. Betul? Jangan berhati-hati. 5 minit untuk membaca dan menganalisis tulis rangka karangan. Okey, kemudian kita ada lebih kurang setiap perenggan tu kita berikan lebih kurang 15 minit. Satu perenggan tu lebih kurang 10 hingga 12 minit. Cukup. Okey? 10 hingga 12 minit cukup untuk 6 perenggan itu. Ataupun 5 perenggan itu. Bergantunglah. Ada pelajar nak tulis 3 isi. Ada pelajar nak tulis 4 isi. Betul tak? Minimum mesti 3 isi. Kalau anda tak pasti isi anda pertama, kedua, ketiga ni, anda tak pasti ada salah satu tu betul ke salah, masuk isi keempat sebagai backup. Kita mesti ada backup. Apa-apa pun kita mesti ada backup. Okey, baru kita masuk penutupan. Okey, dan saya pasti kita ada bahagian lebih kurang 10 minit. Simpan 10 minit ya. Simpan 10 minit untuk apa? Baca,
semak, edit, baru kita hantar. Okey, baru kita hantar. Kesalahan-kesalahan itu yang ada dalam karangan pelajar mestilah diatasi. Hari ini cikgu akan bincangkan 5 jenis kesilapan dalam kalangan pelajar. Okey, 5 jenis ni kita dah sampai pada slot yang seterusnya iaitu kesilapan umum dalam penulisan. Okey. So 5 kesilapan umum dalam kalangan murid dalam penulisan. Kesilapan pertama yang akan saya bincangkan biasanya berkaitan dengan format karangan. Okey, format karangan. Yang kedua berkaitan dengan wacana tidak lengkap. Yang ketiga berkaitan dengan bahasa, okey, ataupun jalan bahasa. Yang keempat berkaitan dengan tanda baca, okey, dan yang kelima berkaitan dengan tulisan ataupun kualiti penyampaian. Tulisan ataupun kualiti penyampaian. Okey. Kalau bercakap tentang format karangan ini, saya rasa pelajar-pelajar sudah tahu apakah yang menjadi tanggungjawab kamu kan untuk menulis karangan. Sebelum menulis karangan, kita sudah perlu tahu apakah format yang perlu kita kuasai. Kalau pelajar tidak menguasai format tersebut, maka yang rugi siapa? Yang rugi ialah diri sendiri. Format mesti dikuasai. Okey? Macam mana nak tahu format, cikgu? Rujuk buku teks. Mesti ada. Kalau tak dapat dalam buku teks, rujuk guru. Pasti ada. Okey, so pelajar-pelajar harus tahu akan perkara tersebut. Baik, seterusnya kita lihat pada bahagian kedua dari segi jalan bahasa. Ini berkaitan dengan kesilapan umum dalam penulisan. Okey, kesilapan umum dalam penulisan yang seringkali ditulis oleh pelajar ya. Ini kesilapan yang cikgu nak bincangkan ini agak banyak. Cikgu harap pelajar-pelajar berikan perhatianlah. Okey, kesilapan umum yang ingin cikgu sampaikan ini berikan perhatian. Yang pertama, okey, kesilapan umum yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah kelemahan berkaitan dengan format. Ini berkaitan dengan format inilah. Biasanya kalau ini dalam buku teks tingkatan 3 di kalangan jenis laporan. Adakah buku tingkatan 3 masih relevan? Yes. Kalau dah form 5 mestilah kita gunakan semua, betul? Ini contohnya karangan jenis laporan yang perlu dikuasai oleh pelajar. Okey. Kesalahan kedua ialah kesalahan idea yang ditulis itu salah. Kalau karangan jenis pendapat mesti ada guna berkaitan pada pendapat saya. Kalau karangan cerita, mesti ada dengan plot ceritanya. Betul tak? Yang ketiga ialah peribahasa. Banyak pelajar menggunakan peribahasa yang salah dalam penulisan. Sebagai contohnya, cikgu berikan ni. Tengok baik-baik ya. Contohnya, Universiti Awam dibuka bak cendawan tumbuh selepas hujan. Apabila kerajaan memperkenalkan dasar pendidikan terbuka. Contohnya. Ini sudah salah sebab apa? Bak cendawan tumbuh selepas hujan untuk perkara yang negatif, bukan untuk perkara yang positif. Maka kita harus berhati-hati. Jangan salah guna peribahasa. Okey? Jangan salah guna peribahasa. Alright? Ini perkara yang cuba sampaikan. Alright, next kita lihat di sini ya. Contohnya, rakyat Malaysia mestilah hidup bersatu padu kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ini salah. Kenapa salah? Sebab dia hanya kata hidup bersatu padu saja. Tapi tak ada nyatakan itu berkaitan dengan bercerai. Lebih baik kita tulis macam mana? Rakyat Malaysia mestilah bekerjasama dalam semua urusan. Contohnya, rakyat Malaysia mestilah bekerjasama dalam semua urusan. Bak kata pepatah, bagai aur dengan tebing. Ini pun salah juga. Kita mestilah bekerja keras sehingga berjaya kerana alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Nah ini pun salah. Kemudian oleh sebab itu kita mestilah bekerjasama. Bak kata pepatah, bagai aur dengan tebing. Tahu tak apa kesilapannya? Peribahasa tu bukan pepatah. Itu perumpamaan. Tetapi pelajar suka gunakan bak kata pepatah. Pepatah biasanya dia ada dua bahagian. Contoh, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Betul? Berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing. Itu pepatah. Kalau bagai awur dengan tebing itu perumpamaan. Bak kata perumpamaan. Nak selamat, hal ini sama seperti peribahasa. Gunakan perkataan peribahasa. Ini kesilapan umum dalam kalangan pelajar. Kesilapan ini tak serius tetapi boleh diatasi. Okey, diatasi. Contoh, rakyat Malaysia mestilah hidup bersatu padu. Jika tidak bersatu padu, kita akan hidup berpecah belah. Kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Nampak tak? Lebih jelas kan? Kita ada dua senario. Senario golongannya bersatu padu, senario golongan yang tidak bersatu padu. Baru kita nyatakan peribahasa kita. Nampak tak? Kita mesti bekerja keras sehingga berjaya kerana usaha itu tangga kejayaan. Kita mestilah berusaha dengan bersungguh-sungguh demi menghadapi cabaran agar dapat mencapai kejayaan kerana genggam bara api biar sampai jadi arang. Rakyat Malaysia mestilah bekerjasama dalam semua urusan bagai awur dengan tebing kerana kita perlu hidup bahu-membahu dan bantu-membantu. Oleh sebab itu, kita mestilah bekerjasama menghadapi kesusahan dan kesenangan agar kejayaan, menghadapi kesusahan dan kesenangan. Agar kejayaan dapat dicapai bersama-sama. Hal ini dikatakan demikian kerana ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Nampak tak? Ialah prinsip utama dalam kehidupan yang mementingkan konsep kerjasama. Bolehlah kita masukkan dalam penulisan. Betul tak? Itu caranya. Kemudian, nampak ada ejaan. Ejaan perkataan kadang-kala salah, menganggap ditulis mengganggap, perpatah pula sepatutnya pepatah. Ini antara kesalahan-kesalahan umum dalam kalangan pelajar. Okey ya. Jangan buat kesilapan. Okey. Kalau kita nak uji pelajar pula macam mana? Saya nak uji pelajar lah dengan ejaan pada hari ini. Sudah bersedia tak? Kalau bersedia, berikan good kepada saya. Ada tanda good dalam Zoom ni, boleh berikan kepada saya. Yang pertama, siapa nak jawab? Saya nak pelajar beritahu saya, cikgu saya nak jawab, maka saya berikan perkataan, ada eja untuk saya. Macam mana? Boleh? Cikgu saya nak jawab. Okey, perkataan efficient. Cuba jawab. EFISIEN. Wah, hebat. Tahniah. Banyak pelajar yang tulis apa? Efficient. SYEN. Terus kalah tu. Okey. So, jangan buat kesilapan. Alright. Yang kedua, siapa nak jawab? Siapa jawab tepat ni, dapat buku saya. Cikgu akan post kepada awak. Cikgu akan bagi buku kepada kamu. Ini buku saya. Cikgu akan post kepada kamu. Okey. Ada siapa-siapa nak jawab soalan kedua? Tadi Ishwari jawab ke tadi? Ya, cikgu. Okey, nanti Puan Ju berikan saya alamat dia, nombor telefon dan juga nama. Nanti saya hantar buku kepada Ishwari sebagai hadiah kita. Okey? Sebagai hadiah kepada Ishwari. Alright, siapa nak jawab? Satu lagi. Alright. Ada lagi? Saya juga. Okey, Azalina. Okey, bagus. Azalina, cikgu nak tanya berkaitan dengan berjimat cermat. Macam mana eja? Azalina, are you there? Hilang pula. Hilang berada. Ada dah Azalina. Cuba Azalina. Okey, unmute dulu. Okey, cuba. Tak dengar pula. Tak dengar. Okey. Sebentar ya. Alright, cikgu berikan annotate kepada pelajar. Mungkin pelajar boleh annotate di sini. Okey. Cikgu, kamu baca, saya tulis. Cuba. Berjimat cermat. BER JIMAT jarak. Jarak ke dash? Jarak. Tak ada dash ya? Tak ada. Okey, CERMAT. Bagus, ini betul. Okey ya, kalau berjimat cermat ni salah. Sebab apa? Dia bukan kata ganda. Kalau kata ganda baru ada. Okey, berjimat cermat ni dia bukan kata ganda.
Alright, tahniah saya ucapkan. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, nanti cikgu ambil informasi daripada murid ni ya. Contoh ni, bukan okey, penanda wacana juga merupakan kesilapan umum walau bagaimanapun. Nampak tak? Berapa orang pelajar selalu buat kesilapan ni walau bagaimanapun? Sepatutnya dieja jarak walau bagaimanapun. Selain daripada itu, salah. Sepatutnya selain itu ataupun lain daripada itu. Bukan sahaja itu salah. Bukan itu sahaja. Kenapa? Sebab kita pelajar kena tahu ya. Okey, bukan ialah kata nafi yang mesti diikuti kata nama, maka bukan itu sahaja. Okey ya. Baik, di sini ada banyak penanda wacana yang harus digunakan oleh pelajar. Kalau berkaitan dengan cerita ataupun karangan jenis resepi dan sebagainya, gunakan penanda wacana penghubung tempoh ni. Pertama, seterusnya, kemudian, selanjutnya, selepas itu, maka baru akhirnya. Okey, yang berbentuk waktu, ada cerita waktunya. Ini penghubung tempoh. Kalau berkaitan dengan tambahan, ada isi-isi baharu dan sebagainya, mungkin dalam rumusan kita boleh gunakan. Selain itu, di samping itu, tambahan pula, lebih-lebih lagi, selanjutnya, malahan, seterusnya, bukan itu sahaja. Okey ya. Alright, kita teruskan dengan seterusnya. Yang unsur pertentangan seperti ada perkataan tetapi, sebaliknya, namun begitu, walau bagaimanapun. Okey, walau bagaimanapun ni banyak pelajar buat salah. Penanda wacana penghubung musabab, bermakna kita berikan sebab. Kerana apa, oleh sebab apa, oleh itu, maka itu, dengan itu, oleh hal yang demikian, baru boleh kita gunakan. Okey, ada pelbagai ya. So yang mana salah? Selain daripada itu salah. Tukar kepada selain itu atau lain daripada itu. Bukan sahaja itu salah. Bukan itu sahaja betul. Walau bagaimanapun salah. Walau bagaimanapun mesti jarak. Di samping salah. Di samping mesti jarak. Okey? Justru itu, justru. Sepatutnya apa? Oleh hal yang demikian. Oleh kerana itu salah atau oleh sebab itu atau oleh itu. Ini adalah kerana salah. Hal ini dikatakan demikian kerana salah. Betul. Atau hal ini berlaku demikian kerana betul. Hal ini terjadi demikian kerana betul. Satu lagi cikgu nak beritahu, selepas perkataan kerana tak boleh ada tanda koma. Siapa selalu tulis koma selepas kerana tu? Siapa selalu tulis koma? Kalau pernah, sila berikan love kepada saya. Siapa selalu tulis koma selepas kerana tu? Nampak? Banyak pelajar yang tulis koma tu. Nampak tak? Shooting, Cheryl, Azrina. Kenapa? Cuba tanya diri awak. Cuba tanya balik penggunaan kerana ni. Cikgu, saya tidak hadir kerana demam. Betul? Saya tidak hadir kerana demam. Selepas kerana tu ada koma ke? Saya tidak hadir, koma kerana demam. Boleh tak? Saya tidak hadir kerana, koma demam. Boleh ke? Tak boleh. Kata hubung tu tak boleh. Dan seterusnya, ada pelajar cikgu tanya, cikgu boleh tak guna hal ini kerana? Tak boleh. Ini pengaruh bahasa Inggeris. This is because. Nampak tak? Itu pengaruh bahasa Inggeris. Tak boleh. Dan lepas kerana memang tak boleh ada koma. Okey ya. Hal ini demikian kerana masih kita terima sebab ada dalam tata bahasa dewan. Tapi lebih baik kita guna apa? Hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini berlaku demikian kerana. Kalau di kejadian lah, hal ini terjadi demikian kerana. Nampak tak? Hal ini amat benar kerana. Betul. Okey? So kita hal ini mesti ada dia punya apa? Unsur adverba tersebut. Dikatakan demikian tu. Demikian tu penting. Tak boleh ada hal ini kerana. Boleh ke? Cikgu, saya kerana demam. Boleh ke? Saya tidak hadir kerana demam. Betul tak? Baik, justru biasanya kita guna pada tengah-tengah ayat lah, kita guna sebagai mahlah dan sebagainya. Okey ya. Baik, kita lihat seterusnya berkaitan dengan selain daripada itu. Banyak pelajar buat salah ni selain daripada itu. Sebab tengok betul-betul. Selain bermaksud lain daripada. Itu bermaksud itu. Kalau
lain daripada sudah bermaksud selain, maka tak perlu ada daripada. Kalau lain daripada sudah bermaksud selain, bermakna tak perlu ada daripada ini. Faham tak? Itu sebabnya banyak pelajar buat kesilapan seperti ini. Maka yang betul ialah selain atau lain daripada. Sebab perkataan yang tidak ubah ialah itu. So, yang ubah ialah perkataan lain daripada tu. Banyak pelajar buat kesilapan. Sampah sarap. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana ada koma. Tak bolehlah ada koma. Okey. Bersatu padu tak ada dash. Ibu bapa ada yang tulis rapat. Tak boleh. Okey. So, melayau-layau. Sepatutnya merayau-rayau. Jangan buat salah. Mencegah bukan mencegah. Maka ini kesilapan-kesilapan umum yang perlu dihadapi, yang perlu dikuasai oleh pelajar. Satu lagi kesilapan ialah banyak pelajar menulis kesilapan dari segi imbuhan juga banyak salah. Cikgu nak terangkan sedikit contohnya. Ini yang umumnya, okey. Berkaitan dengan memberi dan memberikan. Boleh tak bina ayat untuk saya? Siapa nak bina ayat ni? Kalau betul saya bagi hadiah juga ni. Kalau betul saya bagi hadiah ni. Siapa nak jawab ni? Cikgu, boleh saya mencuba? Nama siapa? Nama saya Anusri. Anusri. Okey, silakan Anusri berikan ayat memberi dan memberikan. Ayah memberikan sebentuk cincin kepada ibu. Okey, sebentuk cincin kepada ibu. Yang kedua, memberi. Memberi. Ibu memberi. Ibu memberi. Adik. Cepatlah. Ibu memberi adik makanan ke ibu memberi adik sorry cikgu, yang tu saya tak pandai. Tak pandai. Alright, tak apa. Sebenarnya memberikan sebentuk cincin kepada ibu sudah betul lah tu. Memberi adik makanan. Objek pertama, objek kedua. Okey, inilah cara kita gunakan. Ini biasanya kita gunakan benda hidup. Okey. So itu cara kita gunakan. Menghadiahkan pun sama juga. So inilah kelemahan-kelemahan dalam karangan yang biasanya ditulis oleh ya. Alright, ada soalan lagi? Okey, kita buka pada sesi soal jawab sebelum kita masuk pada bahagian penutupan. So kalau ada soalan, pelajar-pelajar boleh bertanya kepada saya berkaitan dengan penulisan. Dipersilakan. Cikgu Tan, saya nak mulakan soalan. Ya, silakan. Okey, Cikgu Tan, boleh tak tunjukkan cara yang tepat untuk mengira patah perkataan, terutama penanda wacana tadi ada satu sumber dikira sebagai satu sumber lagi dikira sebagai dua. Dan seterusnya. Dan kata majmuk tu Cikgu Tan, adakah dikira sebagai satu atau sebaliknya? Terima kasih. Okey, setakat ini yang dijadikan sebagai petunjuk kita untuk mengira perkataan ini adalah sama seperti cara kita mengira perkataan rumusan. Okey, sama seperti cara kita mengira perkataan rumusan. Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan seperti alamat. Okey, keseluruhan alamat. Kalau surat kiriman tidak rasmi, keseluruhan alamat pengirim satu. Keseluruhan alamat penerima satu. Okey, kalau surat kiriman rasmi lah. Okey. So kita kena tahu. Alamat dikira satu. Kata nama khas dikira satu. Kalau sekolah saya, dua perkataan. Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Seremban, okey, dikira sebagai satu perkataan. Sebab apa? Kata nama khas. Okey ya? Alright. Yang ketiga, gelaran dianggap sebagai satu kata nama khas, juga dikira sebagai satu perkataan.
okey, contohnya seperti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, satu perkataan. Nampak tak? Okey. Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Pendidikan Kementerian Kesihatan Malaysia, satu perkataan. Sebab apa? Satu jawatan. Okey. Yang seterusnya dianggap sebagai satu perkataan juga, ada banyak pelajar anggap penanda wacana sebagai satu perkataan. Sebenarnya penanda wacana dikira satu persatu. Penanda wacana dikira satu persatu. Tetapi kalau lirik lagu, ya, satu rangkap dikira sebagai satu perkataan. Sebab dia satu lirik. Okey? Peribahasa juga begitu. Satu peribahasa kita anggap sebagai satu perkataan kerana kira-kira sebagai satu makna. Sebab dia menyampaikan satu makna, kan? Yang satu lagi ialah yang dikira sebagai satu persatu tu yang tidak dikira ialah di dan ke. Ingat ya, di dan ke tidak dikira. Mungkin kerana terlalu pendek. Contohnya di sekolah, satu perkataan. Ke sekolah, satu perkataan. Okey, maka di samping itu berapa perkataan? Dua perkataan. Okey, di samping itu dua perkataan. Okey, dari hari ke hari, berapa perkataan? Dua perkataan. Sebab ke tak perlu kira. Alright, ada lagi? Kata majmuk, cikgu, kata majmuk. Kata majmuk memang dikira satu persatu. Seperti alat tulis satu. Kalau majmuk mantap yang rapat memang kita kira satu lah. Seperti kaki tangan, olahraga, setiausaha dikira satu perkataan. Okey? Kata ganda dianggap sebagai satu perkataan. Seperti kanak-kanak, pelajar-pelajar. Okey? Peribahasa dikira juga satu perkataan. Okey? Alright, ada lagi? Ada lagi? Kalau terlupa letak patah perkataan, tak salah kan? Memang tak salah. Tetapi yang akan dikira ialah guru. Guru pemeriksa pasti akan kira. Dia tak pernah percaya pada calon peperiksaan. Jangan risau. Tapi kalau tak kira, kita lah rasa was-was. Betul ke karangan aku dah tak lebih daripada 200 ni? Betul? Atau betul ke karangan saya tak terlalu panjang? Kita juga yang rasa risau. Maka nasihat saya ialah selepas setiap perenggan, kita kira perkataan. Lepas tu kita dapatkan jumlahnya. Okey? Mudah sahaja. Okey, Fazira, ada soalan ke? Ada lagi soalan setakat ini? Setakat ini okey? Ada soalan lagi nak bertanya kepada saya? Tak, cikgu, okey. Ya, silakan. Okey, kalau ada soalan jangan malu-malu, jangan segan, boleh terus bertanya kepada saya. Okey? Kalau pelajar bertanya kepada saya, cikgu akan kalau tak ada soalan, cikgu buat satu penutup lah. Okey? Penutup untuk program kita pada hari ini ialah kita mempelajari sekurang-kurangnya 5 perkara pada hari ini. Perkara pertama ialah format KSSM. Okey, kita belajar pada hari ini. Kita sudah mencapai objektif iaitu kita mengenal pasti format KSSM. Yang kedua, dari segi teknikalnya bagaimana? Dari segi teknikal, karangan mesti ada wacana yang lengkap. Karangan mesti ada wacana yang lengkap iaitu pendahuluan. Apa yang membentuk wacana lengkap ialah pendahuluan, idea dan penutup. Salah satunya hilang, maka wacana tak lengkap. Apabila wacana tak lengkap, tahap ataupun markah karangan pelajar akan jatuh. Okey? So pelajar harus berhati-hati. Yang ketiga ialah teknik untuk menulis pelbagai jenis pendahuluan. Cuba bayangkan seseorang guru tu perasaan dia macam mana kalau pelajar A digunakan pendahuluan jenis lagu, pelajar B pendahuluan jenis pantun, pelajar C guna pendahuluan jenis peribahasa, pelajar D menggunakan laras berita contohnya. Wah, perasaan guru tu pasti bangga. Dia rasa seronok nak simak karangan. Sebab apa? Kesegaran dalam setiap karangan itu ditemukan. Okey? Kemudian bahagian isi kita mesti statik. Isi kita mesti dinamik tetapi statik dari segi permintaan diri kita. Iaitu mesti ada isi yang menjawab tugasan, huraian mesti mantap dan matang.
kebat ada, unsur yang ketiga mesti ada contoh, yang keempat mesti ada apa? Mesti ada huraian dari segi kesan dan harapan kita ataupun kesan jangka pendek, kesan jangka panjang, kemudian ada penegasan. Waktu kita menulis ayat penegasan ini, kita ulang balik isi penting supaya kita rasa kita dapat menegaskan idea tersebut dan kita tidak terpesong. Okey ya? Dan bahagian penutup hanya 3 perkara yang diperlukan. Cadangan, harapan dan juga ungkapan. Okey ya. Cadangan, harapan, ungkapan. Ini 3 perkara paling minimum perlu ada dalam kedua-dua jenis karangan. Okey, dan seterusnya perkara keempat kita belajar pada hari ini ialah kesilapan-kesilapan umum dalam kalangan pelajar dalam penulisan, serta perkara kelima yang kita ketahui pada hari ini ialah bagaimanakah menguasai pelbagai topik. Satu saja cara, iaitu pencarian sumber penulisan. Sumber penulisan ini kita harus ada satu buku. Macam saya pun ada buku ya. Saya buat satu buku ni. Pertama, saya ada satu senarai peribahasa ikut tema. Contohnya kalau kesihatan, apa peribahasa yang sesuai? Apa berita yang sesuai? Apa kata-kata tokoh yang sesuai yang boleh saya simpankan? Satu file. Kemudian, kalau saya nak cari fakta, saya mesti cari artikel. Apakah artikel-artikel yang ada dalam diri saya? Dalam majalah, dalam berita, dalam internet, macam-macam saja ada. Yang tidak dapat membeli majalah di BP, tak mengapa. Cari dalam Google, ada berita, Astro Awani, bernama dan sebagainya. Copy dan paste dalam A4 atau Microsoft Word, kemudian cetak, kemudian masukkan dalam file. Itu pun cara yang betul untuk kita menyimpan maklumat. Oleh sebab itu, penyimpanan maklumat adalah satu proses belajar, proses membaca. Pelajar yang banyak membaca akan ada banyak pengetahuan, dan pengetahuan yang ada dalam diri pelajar ini boleh dimasukkan, diaplikasikan dan memperindah karangan kita. Karangan kita bukan sahaja ada isi, tetapi ada jiwa, ada makna, ada ilmu, dan guru yang membaca juga akan rasa, wow, saya juga tak pandai tentang ini, saya juga tak begitu faham akan karangan ini, tetapi pelajar ini berjaya menulis idea yang amat meyakinkan saya, sehingga guru kalau Google search pun dia akan dapat maklumat yang sama dengan maklumat yang awak sampaikan. Bermakna berjayalah awak menulis karangan yang baik. Okey, ada soalan cikgu, kalau kita letak lirik lagu dalam isi boleh ke? Boleh kena tulis lagu siapa ke? Kalau tulis lagu siapa lebih baik, sebab kita memetik lagu orang, maka kita nyatakan sumbernya dari mana. Okey, yang kalau lirik lagu biasanya cikgu cadangkan antara pendahuluan ataupun penutupan lah. Idea pun boleh juga sebenarnya kalau berkaitan. Okey, baik. Saya berharap agar semua pelajar faham dan juga berpuas hati dengan ilmu yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada silap dan salah, bolehlah saya berharap agar pelajar-pelajar atau guru-guru memaafi saya. Esok kita akan masuk pada bahagian kertas 2 pula. Okey ya. Baik, ada soalan nak bertanya kepada saya setakat ini? Kalau tidak ada, cikgu berikan 1-2 minit kepada Cikgu Ju untuk penutupan majlis kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Wah, pelbagai perasaan hari ini Cikgu Tania, rakan-rakan panitia saya, ketua bidang saya juga turut serta dalam majlis ilmu pagi ini Cikgu Tan. Kami mempunyai perasaan teruja sebenarnya ya, sebab kami dapat secara langsung dengan figura kalau artis dalam bahasa Melayu Cikgu Tanya, sebab anak-anak murid saya pun juga ramai yang mengatakan yang sangat terujalah untuk mengikuti bengkel ilmu Cikgu Tan, dan sangat berbaloi dan sangat pengisian yang sangat padat. Kami juga guru-guru sebenarnya sangat terbuka minda kami ya, bagaimana sebenarnya kreativiti yang Cikgu Tan cadangkan hari ini banyak membuka aktiviti yang sepatutnya banyak membantu pelajar-pelajar kami untuk lebih menghasilkan penulisan karangan yang jiwa, yang boleh dirasai, yang sangat berkualiti ya Cikgu Tan. Kami harap ya hubungan di sini tidak terhenti saja, dan kami sangat memerlukan ya kreativiti dan sentuhan kreatif Cikgu Tan, dan
esok juga kami tak sabar-sabar untuk mengikuti bengkel Cikgu Tan ya. Dan Cikgu Esok ada banyak perkara yang ingin saya sampaikan dan mungkin kita akan drag sedikit masa, tapi sebab bahagian dalam kertas 2 banyak kan. Kalau saya tergesa-gesa nanti nampak macam kita tak dapat habis. Okey, saya cuba sedaya upaya lah. Alright. Okey. Majalah pelita tu nanti kita boleh Google kan Cik Uli? Boleh. Saya rasanya ada dan nanti saya cuba hantar beberapa sampel kepada cikgu, kemudian cikgu kongsikan kepada anak-anak kita lah. Ya, Cikgu sangat menunggu hasil Cikgu Tan. Boleh. Sebab kami tak sedar untuk. Okey Cikgu Tan. Alright, itu saja. Terima kasih atas segala perkongsian ilmu daripada murid-murid juga kepada saya, ke guru-guru dan sebagainya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, esok pagi berjumpalah lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih.